kita bersama membangunkan takaful ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati, membuka impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih berarti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di takaful ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengurak langkah yang penuh bermakna dengan kezaman, membela impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Kami warga ikhlas bersatu hati, menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Inilah suara ikhlas dari kami. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita ruang dan peluang ni kepada khususnya kepada Ikhtisas. Kerana Allah bagi peluang Ikhtisas dapat melaksanakan dan ucapan terima kasih jugalah kepada seluruh warga kerja dekat Ikhtisas kerana telah istiqomah untuk mengadakan sesi program Business Opportunity Success Seminar ni kan, BOSS, yang mana susah nak dapat istiqomah ni kan. Jadi pertama-tamanya saya selaku moderator pada malam ini, ini Mak Syah bin Haji Nawawi, ditugaskan mengambil alih pada malam ini untuk menjadi moderator kepada Tuan Haji Nur Muhammad Saad, agensi director kita yang hebat ni. Allah Saya pun dah lama kenal dia ni. Kan? Jadi, apa khabar Nur, saudara Tuan Haji Nur? Alhamdulillah Haji, sihat. Alhamdulillah sihat. Dengar Haji? Alhamdulillah Dengar. Alhamdulillah. Yeah. Apa khabar keluarga? Alhamdulillah juga hari ni Haji. Mak saya keluar hospital kan. Last week masuk hospital, hari ni keluar. Alhamdulillah lah, tenang sikit juga Haji. Alhamdulillah. Sekarang mak siapa yang jaga? Kakak jaga. Besok dia datang rumah saya. Nur masih lagi dekat Bangi Saya duduk Shah Alam. Oh, Shah Alam. Shah Alam. Oh, masih kat Shah. Dulu Memang Shah Alam, dulu Shah Alam juga Dekat Shah Alam. Okey. Bos sihat bos? Alhamdulillah Haji. Haji Amran sihat Haji Amran semakin sihat. Alhamdulillah. Tak apalah, sebelum kita mulakan kita punya program ni, saya masih sikit lah. Anak Betul. berapa Nur sekarang?
Alhamdulillah. Anak dah berapa orang sekarang? Anak 3 orang Haji. Lelaki berapa? Lelaki 2, perempuan yang sulung perempuan. Alhamdulillah. Itulah anugerah Allah SWT. Itulah. Saya duk fikir tau. Saya tengok siapa kan dalam gambar ni kan. Saya cek tengok. Saya lupa namanya. Namanya saya lupa. Biasalah tu ramai. Kan? Itulah bila dapat tahu nama. Alhamdulillah. Rupanya kita kena kawan-kawan kita yang lama. Mana Pau? Mana Pau? Rindu Pau ada, dengan Pau ni. Ada, Pau ada. Ada? Ada Malam Ada, ni tak malam ni? Malam ni tak ada sure. Saya tengok jap. Malam ni tak sure. Jam mana dia? Saya ucapkan selamat malam kepada sahabat-sahabat kita BOD, juga kepada kita BCO Tuan Haji Syarul Nizam, Tuan Haji Husaini dan seluruh AD-AD, senior eksekutif dan juga EPP yang dirahmati sekalian. Okey, pada malam ini kita sangat bertuah kerana insya-Allah selepas ini kita punya agensi director saudara Tuan Haji Nur Muhammad Saad akan kongsi dengan kita macam mana dia boleh memperlihatkan perkembangan ke-Ikhtisas ataupun mewakili diri dia sendiri, bagaimana dia berkecimpung, bagaimana dia memperlihatkan warga-warga kerja Ikhtisas yang sentiasa bertenaga, warga-warga kawan-kawan kita, rakan-rakan niaga kita yang sentiasa bertenaga, dan termasuklah juga saudara Nur Muhammad bin Muhammad ini. Dan pada malam ini beliau dipilih untuk menjadi host untuk kita mendengarkan persembahannya. Jadi saya rasa dengan tidak membuang masa, kepada Tuan Haji Nur Muhammad memberi presentationnya. Dipersilakan Tuan Haji. Terima kasih Tuan Haji Mat Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya alhamdulillah syukur kepada Allah SWT diberikan kesempatan kita pada malam ini untuk berjumpa bersiaran langsung di YouTube dan Zoom. Hadirnya saya di sini hanyalah untuk berkongsi. Ramai lagi di kalangan kita yang hebat, cuma saya dipilih untuk berkongsi. Moga-moga apa yang saya kongsikan pada hari ini memberi inspirasi kepada anda yang menonton, dan seterusnya mengembangkan lagi, memperkuatkan lagi jihad kita dalam bidang takaful ni. Pertama kalinya untuk pengetahuan semua, nama saya Nur Muhammad. Saya terlibat dalam takaful ini bermula pada Ogos 2009, dan pada ketika itu saya masih belajar lagi dalam jurusan kejuruteraan elektrik, degree semester akhir, dan masa tu tiada kelas, tengah buat projek. So saya menggunakan masa yang ada untuk mencuburkan diri dalam bidang takaful. Secara generalnya dalam bisnes ni, dalam masa kampus lagi, saya sentiasa terlibat dalam aktiviti perniagaan, dan setiap masa saya tidak membuangkan masa semasa cuti semester, cuti semester especially. First diploma lepas cuti semester, first tempat kerja saya adalah di kilang Nestle. Tujuan masa tu matlamat kerja kilang, saya anak yatim, laki seorang dalam family, tinggal mak. So pendapatan tu kena cari sendiri untuk belajar. So saya tak duduk diam. So cuti semester, diploma, first time saya kerja di kilang Nestle. Kilang buat Milo, buat KitKat. Matlamatnya nak beli motor, sebab masa tu first year kawan-kawan dah bawa motor. Kita tak mampu, baru mampu beli helmet dia. So target di situ. So sebulan je saya boleh kerja. Sebab start kerja malam, saya dah tak boleh nak kerja dah. Saya rasa kehidupan tu tak normal. Malam bekerja. Dekat situ saya dah nampak, tak boleh ni kerja kilang ni. Malam bekerja rosak badan. Sebab balik tidur bangun, tak ada life. Lepas tu dapatlah gaji kat situ.
Itu peringkat awal saya. Masa tu berapa gaji? No. Gaji tu 600 je, Haji. Kerja operator kilang. Pakai SPM masa tu. Jaga conveyor kan. Angkat jadi macam bangla. Macam bangla juga lah. Angkat barang kan. Dah rasa lah kerja kilang Dah rasa. Masa tu umur 19 tahun lagi masa tu. Oh, 19. Hebat. Masa 19 tahun. So sebelum sambung di diploma tu, kerja wiring kejap. Saya sekolah di sekolah teknik polisi dulu, jurusan illiterate. So kerja wiring tu rasalah jatuh tangga, pijak paku kan. Itu berapa umur berapa tu? Itu 18. Woi, 18 kamu dah start kerja Saya dah start kerja. Hebat. Anak-anak kita 18 tahun sekarang ni berpoya-poya. Sebab matlamat masa tu nak ambil lesen kereta motor, 1,000 lebih nak bayar. Ada matlamat. Betul, bagus. Itu pekerjaan saya lah. So saya tak reti nak duduk diam. So dipendekkan cerita, masa saya diploma, saya memang ada menjaga lah dalam kampus. Dan saya tak sangka tiba-tiba saya boleh jual kalkulator saintifik tau. Kalkulator saintifik untuk engineering pakai kan. Kalkulator saintifik ya betul. Saya jual dulu sebab ini senior lah. Try jual dia kata. Saya pun ikut lah. Okay, jual kalkulator saintifik. So deal dengan supplier saya direct. Saya tak pernah Kota Raya. Saya tak pernah pergi sana. Saya selama gamble naik bas daripada Shah Alam lepas kelas pergi Kota Raya. Deal dengan Cina dari situ bayar cash. Beli cash. Mula dia dapat dia dapat RM35 harga modal. Lama-lama dia dapat RM30 harga modal. So kat situ saya nampak dapat profit dekat situ. So sebab saya benda yang saya buat ni, saya based on number. So number tak menipu kan. So dan saya nampak peluang lah kat situ. So dalam perniagaan ni, saya bermula daripada kampus. Dan saya terlibat juga dalam persatuan keusahawanan, sekretariat keusahawanan. So saya pun terlibat juga training student lah di kalangan IPTA, IPTS. Ada PKNS dululah. So that's why saya tak buang masa, dan bila degree saya tak ada PTPTN. So apa saya tak ambil PTPTN, saya tak nak hutang lah, grad banyak hutang. So saya cari duit sendiri. Apa yang saya buat, saya pernah buka gerai jual baju dekat PWTC. Benda yang saya tak pernah fikir saya boleh buka booth dekat PWTC yang harga sewa dekat situ. Itu usia berapa tahun? Itu dah awal 2021. Awal 20. Hebat. Yes. Masa tu partner saya. Partner saya dia akan sekolah dulu, dia balik, dia cuti, dia ambil cuti balik daripada Jordan. Sama kes dengan saya, cari duit nak belajar. So kita buka bos dekat sana, kebetulan connection ada, sini jugalah membantu. Bagi sewa tu sepatutnya 1,000 lebih, kita dapat tak sampai 1,000 pun. So itu masa tu jual ni lah, jual baju corporate, jual blazer semua. Yes, time tu lah. Itu time saya belajar lah. So dalam selok-selok bila memang daripada muda dah ada pupuk berniaga Yes. Saya sendiri usaha sebab yelah, kita tak nak mengharapkan mak kan. So kita cari sendiri. So saya cari sendiri selagi yang boleh lah. So nak jadikan cerita, alhamdulillah basikal pun saya beli pakai duit saya. Lepas tu beli motor pun pakai duit saya. Asyik kumpul kerja sikit-sikit lah. Okay. Alhamdulillah kereta saya yang saya pakai ni pun habis bayar dah. Itu takaful lah. Itu hasil takaful lah. So nak beritahunya, Alhamdulillah. So nak beritahunya, dalam sebab kes ni macam ni, sebab ramai orang fikir bila dia nak start niaga. So biasa orang fikir lepas aku pencen start niaga. Kebiasaannya lepas pencen banyak kena tipu lah. So that's why saya selalu nasihatkan masa saya dalam student dulu, saya cerita dalam student, sebelum umur 30 try semua perniagaan yang boleh kita try. Sebelum umur 30 kita try. Lepas 30 kena fokus dekat bidang mana kita nak masuk. So ditakdirkan saya masuk sebelum 30 tahun Sebelum 30 tahun kena fokus. Bagus tip tu.
So masa saya join Takaful ni ketika umur saya 26. Masa tu baru fresh graduate lah. Saya tak pernah gunakan resume saya yang ada degree electrical untuk minta kerja. Resume degree tu tak pernah guna apply untuk kita kerja lah. Dan nak jadikan cerita, sebelum saya grad pun saya dah dapat offer kerja di Brunei sebenarnya. Itu recommendation lah daripada lecturer lah. Dia recommend saya di telefon, Wan nak kerja tak kat Brunei? Saya kata tak boleh dah. Sebab Prof, saya punya mak tinggal seorang. So tak apalah. So apa-apa pun apa yang menyebabkan saya buat Takaful ni, satu lagi izin mak saya lah. Tu je. Panjang pula je. Dapat izin daripada mak Yeah, dapat izin. Bagus. Itu yang penting je. Macam saya tu. Saya pun minta dapat izin daripada mak saya. Arwah mak saya. Itu disebabkan dan masa saya degree tu juga saya tak duduk diam sebab saya saya mengajar jugalah. Part time kerja saya mengajar tuition lah. Mengajar tuition. So daripada situ saya dah nampak dah perniagaan apa yang sesuai lah. Yang tiada modal, tiada stok. Modal ada tapi tak banyak, tapi tak ada stok. Dan income tu pasif. So sebab saya pernah terlibat dengan mati sebelum ni. Masa tu saya dah tahu masa saya sambung degree saya tak tahulah mati level tu kalau ada lagi memang kaya-kaya dah masa tu. Sebab dalam masa sebulan saya punya dah ada 300 orang. Sebab tim saya masa tu memang gila, saya tak tahu kawan-kawan saya punya penangan. Sampai diorang masuk UM, masuk UPM, kita tapau semua student masa tu. Masa kita sama-sama student kan. Macam mana boleh terberhenti tu? Sebab company tu masalah. So kita dah nampak, okay saya dah tahu dah. Saya dah spirit, mati level macam ni. So dalam Takaful ni pula, sebelum saya jumpa Takaful Ikhlas ni, saya dah jumpa Takaful lain, sebenarnya insurans. Tapi masa tu tak terbuka hati lah. Tak terbuka hati lagi lah. Cuma bila saya kebetulan sebenarnya jumpa Takaful Ikhlas ni. Sebenarnya yang invite saya masuk ni adalah sahabat saya. Actually dia masa tu kami cuti semester. Tak ada buat apa. Saya mengajar tuition tapi saya tak balik. So saya dia masa free, saya dengar lah taklim BOP lah. BOP di office Haji Amran lah. Masa tu. Okay. Kita sembang dengan shop. Setiap minggu saya datang, tak pernah miss. Dah tiba-tiba melekat jadi ejen. Tapi nak jadikan cerita kawan saya yang bawa saya tu sekarang dah jadi cikgu lah. Saya yang kekal jadi ejen lah. Itu namanya Alhamdulillah. Itulah rezeki. Ya, betul. Nak diteruskan lagi. lagi. Terus kalau kita boleh masuk dekat kita punya slide, boleh kita terus. Kalau ada. Kalau cerita kan tak habis. Ya betul. Masuk. Kita terus pergi masuk dekat slide. Ni gambar dia ni. Okey, dah boleh terus. You punya. Ni tahun 2014 ni, saya tak ingat saya ni. Masa tu buka booth dekat Masjid Negeri Shah Alam. Nak jadikan cerita, saya tiba dalam Takaful 2009. 2009, 2011 sekarang 2020, nak masuk 2020, lebih kurang 11 tahun aja hampir-hampir lah, hampir 11 tahun. So masa tu bujang. Alhamdulillah je, dalam berkat duit Takaful tu saya guna untuk kahwin. Alhamdulillah, berkat. So beli kereta. Alhamdulillah. Cuma peringkat awal kita buat Takaful tu kan, buat Takaful tu biasa je, apa-apa bisnes dia ada cabaran. Betul. Cuma bila saya tetapkan tadi keizinan mak saya tu, saya langgar je semua. Kita langgar je semua. Saya sebab dia ada conflict oriented, sebab saya belajar engineering. Tapi kalau saya kerja jadi engineer ketika itu, gaji saya daripada sudut pangkat je, gaji tak seberapa sebenarnya. Saya experience tak ada. Sebab saya sebelum saya grad, saya praktikal di Shah Badu. Di Shah Badu engineering lah, oil and engineering lah.
Okey. Ketika itu saya nampak kat situ lebih kurang 3 bulan saya pergi kat situ, apa yang saya belajar tu tak digunakan langsung sebenarnya, tak boleh guna, 10% pun tak sampai apa yang semua based on experience. Dan dan saya terpaksa belajar dengan technician. Dan technician di situ rupa-rupanya tak semua yang sudi mengajar. Tak sudi semua yang sebab dia takut kita take over tempat dia. Kan? So dan saya terkejutnya ada yang background account tiba-tiba boleh pergi offshore buat wiring. Power. Kes dia belajar. So nak belajar tu memang susah. Kebetulan ada satu brother tu, dia daripada Sabah, tapi brother tu memang bagus lah. Tapi dia memang ajar saya. Tapi nak beritahunya apa yang dia ajar tu tak ada dalam buku saya belajar. Ada dalam buku saya belajar. Saya cakap, ni macam mana ada buku tak ada cakap. Tak, ni kau kena pergi offshore sendiri. Platform baru kau nampak. Cakap mana saya nak pergi, saya medical lagi kan. So dia ajar saya lah. So itu saya nampak lah. Bukan tak boleh berjaya dalam bidang engineering. Boleh berjaya tapi dia ambil masa lah. Dia ambil masa sampai ke tahap tu. Tapi nak berkata cerita, 1 tahun, tahun pertama saya buat, Alhamdulillah. Bulan 8 masa tu. Masa tu kan kita FYC kan. FYC punya perkiraan. Saya dapat achieve sikit je lah Haji. Dapat achieve sikit je, dapat pergi Bandung. 30 FYC dalam masa bulan 8. Ada dalam slide tu tak? Saya tak masuk Haji. Cuba tak masuk. Next sebab pencapaian saya ni sikit-sikit je. Sikit-sikit je. Tak apa. Yang sikit tu dia mujahadah untuk kepada yang istiqamah. Itulah. Cuba naikkan slide tu. Ada apa ada keluar. Okay. Next sekali lagi. Next. Okay. Next. Masa saya buat masa tu, saya cerita sikit. Next. Saya cerita masa saya mula-mula buat tu, saya ambil masa 3 bulan je. 3 bulan saya attend kelas. Latihan setiap malam masa tu. Saya belajar. Saya just belajar. Masa tu dekat tempat Haji Amran ni? Yes, tempat Haji Amran. Masa tu Haji Amran masa tu dekat section 8 silap pula. Ya betul. Lepas tu Haji pindah dekat section 13 lah. Betul. So masa tu saya setiap minggu saya tak pernah miss kelas Haji masa tu. Masa tu saya dengar perkongsian daripada MDRT Hajah Mariam. Beberapa orang lagi lah yang share dekat situ. Kat situ saya belajar lah. So 3 bulan saya belajar. Saya dapat kod tu 3 bulan tu saya belajar. Lepas dapat kod masa dah tempoh 3 bulan tu saya belajar. Lepas saya confident 3 bulan baru saya buat sale. Cuma masa tu saya masih lagi dalam keadaan dikelilingi oleh student lagi Haji. Okay? Dikelilingi oleh student. So saya punya target market tu antara yang dekat-dekat lah. Cuma kebetulan kita di kampus orang kenal, jadi kebetulan orang kenal kita ada jawatan sikit. So so disebabkan tu junior-junior ni bila kita nak jumpa tu senang sikit lah je. Ya. Appointment tu senang sikit. So masa tu saya punya target market masa tu student medik lah. Student medik, sebab student medik dan belajar di UiTM ni cerita 10 tahun dulu belajar di UiTM dulu memang Alhamdulillah yuran ni tak ada lama sangat, tak sampai 500 pun satu sem. Okay. Dan college pun free ketika itu dan perkhidmatan bas pun percuma masa itu, makan pun free. So bagi student masa tu yang paling kaya lah. Saya survey, saya buat sidik sikit, buat survey student medik lah. Medik dapat beasiswa satu sem dekat 5,000 ke 6,000 kan. So diorang banyak duit lah. Kan. So tapi ketika itulah, tapi sekarang kalau sekarang tak tahulah. Sekarang ketika itu kebanyakan student tak tahulah trend ni sama lagi tak, suka tukar telefon lah je kan. Dia tukar laptop kan, agrip motor semua ya. Saya tak follow lah tu. Cuma saya nampak kat sini, so saya gunakan peluang yang ada tu untuk saya tackle lah pelajar-pelajar ni, dan saya buatkan saya gunakan borang survey analisis bijak wang. Borang survey tu saya gunakan, saya edarkan ketika mana saya dipanggil, kebetulan sudah dipanggil untuk mesyuarat agung menjadi kursi tetap. Peluang yang ada tu semasa dia orang kira undi tu, saya tabur lah flyer tu untuk dia isi, dapat lagi. Okey, berbalik kepada slide kita ni je. Okey.
daripada takaful ikhlas, kenapa saya pindah saya konsisten lagi buat takaful ikhlas, salah satunya saya dah nampak benda ni membantu. Membantu dari sudut mana? Saya ada claim tadi. Second year saya buat takaful, saya dah ada claim meninggal lah. Alhamdulillah, yang benda tu ya. Hasil daripada mana saya jumpa dia? Daripada borang analisis bijak wang tadi yang saya edarkan. Dia isi dan dia nak jumpa. Dan bila saya buat financial check up dia, saya tengok dia ni tak mampu nak ambil takaful ni. Kan? So saya tanya dia, boleh ke awak ambil takaful? Minta kebenaran mak ayah. So dia kata, so kali pertama dia kata nanti dia minta kebenaran mak ayah. Second time jumpa. Student ke apa tu? Student je. Oh, okey. Student pelancongan. Saya pun dah tak ingat, dah lupa dah 20 tahun. So nak jadikan cerita, dia ambil takaful, saya punya cara bayaran sebab student saya ambil satu sem ni setengah tahun lah, 6 bulan. Satu tahun kalau setahun untuk 2 sem lah. So biasa yang student biasa saya ambil satu sem RM500 je satu sem. So cover dalam 40,000 something lah. Nak dijadikan cerita je, bulan kelima dia kena denggi berdarah je. Student ni kena denggi berdarah, meninggal. 3 hari dia tu, Sungai Buloh, meninggal. Dan masa tu saya terasa lah, sangat-sangat membantu. Sebab apa? Saya bagi cek tu. Bila saya bagi kepada waris tu, Allahu Akbar. Mak ayah dia cikgu. Mak ayah dia cikgu. Dan mak ayah dia ketiak kata dengan saya, cili dekat sekolah, je ramai tanya saya pasal takaful. Tapi saya tak ambil. Tadi mak anak saya ambil. Allahu Akbar. Itu yang menyebabkan lagi saya termotivasi untuk tolong orang. Sebab duit tu akan datang bila kita tolong orang. Betul tu. Kita tolong orang. Walaupun bantu orang, betul. Yes, kita tak dapat menggantikan anak dia, at least dia dapat meringankan ataupun mengingatkan ataupun bantu arwah. Sebab arwah tu menjaga something untuk ayah dia. Dan ayah dia beritahu, saya akan buatkan haji untuk anak ni bagus. Alhamdulillah saya akan bagus, turunkan wakaf dan sebagainya. Itu yang buatkan saya, benda ni bukan tipu lah. Sebab saya pernah kena tipu, macam saya benda ni bukan tipu. Ini betul-betul. Betul-betul dan kita dipantau oleh bank negara kan. So menyebabkan lagi saya lagi confident lagi lah. Okay. Next slide. Next. Okay. Setiap orang memang ada impian lah. Okay. Setiap orang ada impian. Memang dulu saya tulis lah dream board ni kan. Sampai sekarang pun saya ada lagi. Cuma saya ni tak suka cerita dream board aja. Haji Amran tahu lah. Saya suka rahsia. Cuma bila dapat saya akan tunjuk. Tapi nak beritahunya Haji Amran memang setiap masa meeting dia akan tekankan benda ni lah. Benda ni sangat penting lah. Sebab ini yang akan memandukan kita untuk capai apa yang kita ceritakan. Okay, benda ni betul. Kepada anda yang masih belum buat, kena buat. Dan anda yang buat kena tengok. Yang penting anda yang tengok, jangan tak orang lain tak tengok tak apa, kita yang tengok, kita yang rasa dan kita yang ke arah itu. So biasa betul. Semua orang nakkan keselesaan rumah tangga, kebahagiaan dalam rumah tangga, rumah yang besar dan sebagainya. Itu normal. Itu rumah manusia. Sebab kalau ikutkan memang tuntutan pun kita kena sediakan semua itu dalam agama kan. Okay. Betul. Next slide tengok. Okay. Melancong. Dalam takaful ikhlas saya achieve juga Raji, tapi saya achieve yang sikit-sikit je. Saya lepas yang biasa-biasa je. Okay, saya first year saya buat masa tu bulan 8. Okay, dalam masa 3 bulan sebelum financial year, maksudnya bulan 3 1 April dah financial year kan. So dalam masa 3 bulan saya achieve 30,000 FYC dan saya layak lah pergi masa tu trip yang untuk ejen baru ketika itu adalah ke Bandung. So itu adalah first convention ataupun tempat saya melancong di luar negara yang ditaja oleh takaful ikhlas, hanya sediakan pasport saja. Dan masa itu adalah tak sampai setahun lagi saya buat takaful, terus dapat pergi Bandung lah. Dan ketika itu pengiraan dia menggunakan FYAC, iaitu collected, bukan yang FYAC. Alhamdulillah dalam FYAC. So First year contribution. First year contribution, yes. Memang Alhamdulillah dapat achieve, tak disangka rezeki Allah bagi, Allah Ta'ala bagi. FYC tu banyak duit. Betul. Betul je. Saya pun terkejut juga Haji.
komisen pertama saya yang saya terima pun sebab saya banyak main yearly. Terkejut lah. Sampai saya gunakan statement tu yang masa saya nak beli kereta tu, orang call, orang bank telefon, dia tengok statement saya, dia kata, this is your first car? Yes, my first car. So is there anything problem? Saya kata, no, your first car above 100k. So dia cakap, okay, tak apa, saya kata tak ada masalah. So dia tanya saya buat first car, okay tak apa, first car, ada masalah, tak ada masalah. Approve untuk beli kereta yang lebih 100,000 lah masa tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kereta apa tu? Yang first kereta biasa-biasa je. Kereta biasa-biasa je. Ya, biasa-biasa lah. 100,000 tu. 100,000 lebih tu biasa. Lebih daripada biasa-biasa tu. Honda Civic. Okey lah tu. Honda Civic. Masa tu saya kerja, kebetulan masa tu saya kerja kilang Honda dekat Melekit Melaka je. Kereta tu saya buat dulu. So kita dah akhir hari jumpa kereta tu. Ni aku dah pakai satu hari nanti. Ya. So alhamdulillah lah dapat kereta tu. Dengan statement taraf full class je. Tapi nak dijadikan cerita je. Bila saya pakai kereta tu, kawan-kawan dah mula respect. Kawan-kawan dah mula nampak dan kata-kata kita mula didengari je. Sebab kita muda kan. Sebab kita muda, kita tak boleh nak approve orang yang lebih tua daripada kita. Ya. Kan? So dia kena tunjuk something. Pada niat dulu riak je, dosa je pakai kereta. Dulu lah muda je kan, biasalah je kan. Sekarang lain. Tapi itu orang kata strategi of business lah. Kita nak tarik kan orang attraction. So adalah 2-3 orang je kawan-kawan saya nak jadi ejen. Kan nak jadi ejen. Saya bawa lah, tapi masa tu saya punya intention bukan nak recruit je. Sale. Kan. So saya pass lah. So pass kat orang ni, pass kat orang ni, saya tak tahu lah. Itu cerita lama-lama memang sale lah. Sale lah. Kan. Memang bekerja sale je lah. Yes. Kerja sale. So bila kerja sale ni macam tu lah. Tapi masa tu kita tak nampak je, baru kan, baru sangat kan, first year kan. So kita ikut lah, leader kata buat, kita buat, tak ada masalah. Tapi betul apa dia kata tu betul, tak salah. Cuma kita nampak dia memang ikut sistem lah, sistem dah macam tu kan. So kita follow je lah. Kita follow. Nah, jadikan tu tahun kedua saya buat, saya dapat kereta. Lepas tu tahun dapat kereta, tahun yang sama juga saya kahwin je. Alhamdulillah. Kahwin. Lepas kahwin tu semangatnya untuk buat bisnes makin tinggi ke makin rendah tu? Dia lain macam sikit lah kita tengah fully je. Dia punya masa tu kan. Dia punya masa tu fleksibel kan. Cuma ujian saya lepas kahwin tu lah je. Ujian saya lepas kahwin tu last saya pergi convention adalah di Sabah je. Itu last convention di Sabah. Itu pun lepas kahwinnya Sheila. Sebab saya masa tu PJJ dengan rumah je kan. Dia baru kahwin PJJ dia masalah sikit je. So, kan, dia sebab kerja tak tenang kan. So bila dapat anak 2012 dapat anak, so saya terpaksa pindah ke Jengka je. So saya pindah ke Jengka, alamak, pindah Jengka kampung kan. So your ATM lah yang jadi tempatnya. Tapi di situ memang orang daripada Melaka pun datang, daripada KL pun datang di sana. Siap orang datang call saya, saya nak masuk ATM, masuklah saya. Saya masuklah, rezeki masing-masing. Saya punya intention masa tu tak kisah lah. Sebab hati ada kat Syalam. Tapi Alhamdulillah Haji support juga. Haji Amran bagi kunci office lah. Kunci office. Kalau weekend saya balik lah. Dulu kan nak submit kan. Biasa-biasa nak submit kena hantar form semua kan. Claim semua dan sebagainya. Memang kena turun office lah. Tapi yang nak cerita jiran kiri kanan depan belakang lah. Dia ni buat kerja apa ni? Pagi-pagi anak hantar anak nursery, lepas tu basuh kereta. Dia ni kerja apa ni? Orang beli kerja, dia ni basuh kereta, hantar anak nursery. Lepas tu saya cakap lah internet marketing. Kan masa tu tengah full. Saya tu lah orang nampak macam saya tak kerja Haji. Tapi hasil saya buat tahun pertama, tahun kedua tu yang banyak bantu je. Tapi hasil saya tu memang drop masa tu sebab jiwa saya tak tempat kan. Saya memang tak nak duduk situ. Tapi terpaksa sebab orang rumah posting kat situ kan. Alhamdulillah 2014 dapat pindah Shah Alam balik. Dan ini memang tak pindah lagi insya-Allah. Maksudnya
Jadi faktor kalau tengok tadi, you cakap jiwa tadi, kalau you cakap you apa ni keadaan tempat tak selesa tadi kan, betul? Betul. Itu salah satu sebab daripadanya, itu termasuk semangat kita pun hilang tu sebenarnya. Betul je, setuju. Jadi kalau setuju tak setuju kalau dikatakan bila kita berniaga ni, drop ni, biasanya semangat, melibatkan semangat bukannya apa pun, betul? 90% dalaman kita je. 90% Okay. Teruskan. 90% dalaman. Tapi nak beri kata masa dulu sistem kita lain je. So saya based on keupayaan saya. So saya tak suka main jauh-jauh. Saya suka main sebab Haji Amran ajar 30 km sahaja radius. Ya. Kan. So dalam tapi sekarang kita. Sekarang online, no problem. Satu siap kita kan. Kita sekarang lah. Sebelum ni, tapi nak beritahukannya, itulah cabaran orang-orang lama lah. Saya feel Haji lagi hebat cabarannya. Kan? So ini cabaran saya Haji. So 2014 and then 2017 saya jadi agency manager je. Okay. Baru jadi agency manager, dibayangkan 2009 sampai 2017. Lebih kurang 8 tahun lah. 8 tahun menjadi agency manager lah. Lepas nanti kita kupas dekat mana? Dekat Ikhtisas nanti lah. Biar kita kan tu. Tak sabar dia orang nak dengar tu. Yes. Cuba next slide. Next slide tengok. Berapa tahun? 8 tahun menanggung berita, menanggung rindu untuk naik pangkat. Angkat ceritakan dekat Ikhtisas nanti. Betul. Lepas dekat ceritakan. So that's why bila 8 tahun tu pula, itu pun saya naik pun cukup syarat je. Cukup syarat qualified kaya daripada takaful kelas tu, rezeki lah. Memang masa tu rezeki naik. So cuma sistem lama. So saya punya pergerakan tu masih slow lagi lah. Tapi still okay lah. Cuma apa yang saya dapat kat sini buat takaful ni, dia bukannya 100 meter larian tau. Dia maraton. Maksudnya maraton ni kita lari, relax, maintain. Dia bukan berapa cepat kita naik, tapi berapa lama kita boleh bertahan. Dan mengikut kajian, siapa yang 3 tahun pertama dia boleh achieve dalam, dia boleh sustain dalam takaful ni, insya-Allah dia boleh kekal lama lah dalam takaful ni. Tapi kalau ada pendapatan lah, kalau sustain tak ada pendapatan ni tak lama. Okay? So maksudnya, kalau saya boleh sambung sikit kan? Boleh. Dia 1 hingga 3 tahun tu, macam kita pakai kain, selimut, kita nak selimutkan badan kita, dekat kepala, kaki sejuk. Betul. 1 hingga 3 tahun. Betul. 1 hingga 5 tahun, kepala tutup, kaki tutup. Itu guru saya yang ajar. Oh, betul. 10 tahun, dia Betul. boleh bagi orang lain untuk berselimut sama-sama. Terbaik. Tapi dekat Ikhtisas, nanti kau ceritakan. Yes. Okay. Next slide. Kita tengok. So, itulah perjalanan saya sikit dalam takaful kelas daripada 2009. So, bila Ikhtisas ni diwujudkan, memang terbaik aja. Memang terbaik lah. Okay, kalau kita tengok kan dekat sini adalah sumber yang kita tengok di industri takaful yang diperhatikan sikit. Dalam kerajaan ni adalah antara industri yang menyumbang kepada kerajaan lah. So kalau kita tengok betul. Dan kalau kita perasan kat sini, financial services tu takaful ada di situ. Sebenarnya siapa yang tak tahu, takaful sebenarnya menyumbang kepada ekonomi kerajaan sebenarnya. Betul. Menyumbang kepada ekonomi dan takaful kelas ni pun memang the only pioneer Bumi Putra syarikat yang ada dekat Malaysia ni, yang kita kena support lah. Kita support, sebab kalau kita tak support sebagai rakyat Malaysia, di manakah tempatnya takaful kelas kan, kalau kita sendiri tak support kan. Betul. That's why tu bila saya pilih takaful, memang dalam list bank negara kita boleh tengok ada lebih 13 provider takaful sekarang ni, bertambah lagi ada macam-macam jenis lagi. Cuma kita kena pastikan the only pioneer takaful yang ada, yang tidak perlu jual apa-apa produk selain takaful, dan takaful kelas yang tinggal lah. Yang lain ada tapi yang tinggal lah takaful kelas. Tu yang membuatkan saya lagi maintain. Saya maintain. Walaupun berbagai ombak dan duri berlaku kan, kita maintain dulu je. Nice. Kita layan je. Kita layan. Kita fokus pada
penyelesaian. Dan kita Bagus, terbuka bagus, penantian. bagus. So, emosi kadang memang terganggu, tapi kita terganggu, kita tarik handbrake sekejap. Ya, betul, betul. Kan? So kalau Emosi tu, bila emosi terganggu tadi, dia kena perlu ada kawalan dia. bahaya je, Jangan takut jangan dibawa emosi tadi berterusan untuk hanyut, bukan. Ada betul. kawalan dia. Deep oh, deep. Ya. Siapa yang Itu faham lumrah, lagi? itu lumrah. Betul. Next slide tengok, next slide. Okay. So kita dah pasti takaful kelas ni takaful especially takaful kelas menyumbang kepada ekonomi negara, dan takaful kelas ini memang dia berdaftar dengan Malaysian Takaful Associate. Okay. So kalau kita tengok dekat sini jadual yang dalam ni daripada sumber bank negara, kita tengok bank negara, sumbangan takaful ini kita 2 tahun lepas punya lah. Sumbangan takaful tahun 2018 13.1 million lah. Okay. Bilion. Yes, billion. So maksudnya kita sumbangan ini campur semua satu Malaysia ambil cerita. Ya, besar yes, tu. 13 million. Maksudnya jumlah yang agak besar jugalah yang menyumbang kepada ekonomi negara kita lah. Dan kalau kita tengok kan daripada family takaful new business grow contribution and grow ni memang ada peningkatan, tetapi peningkatan tu masih kurang lagi sebab rakyat Malaysia kan ramai kan, so masih kurang lagi. So next slide tengok. Next slide. Jadi Nur, saya nak tanyakan, kalau kita diberi petunjuk graf seperti ini, sebenarnya dia adalah memberi petunjuk kepada ejen-ejen itu sendiri, berapa peratus bahagian aku? Itu perlu ada dekat situ. Betul. Ini nak menunjukkan contohnya teruskan. Ya. Ini nak menunjukkan itu kita bahawa menunjukkan yes, market yang sebesar itu, berapa peratus bahagian aku ni? Itu yang kita kena aim. Betul. So, market ni sangat besar je, sangat besar. Iya. Sangat besar. Kalau kita tengok memang sangat besar. Teruskan. Okay. Dan kalau kita ikutkan, kita dapat 0.1% pun dah kenyang lagi. 7 generasi dah tak habis. Hebat. 7 generasi tak habis makan lagi. Okay, next slide. Betul. So dalam takaful ni memang potensi untuk membina pendapatan memang cerah. Cuma dia bukannya sangat potensi. Betul, sangat potensi. Sebagai seorang ejen, dia kena cakap sangat potensi. Betul. Dan kalau kita comparekan dengan negara jiran kita je, sebagai Singapura sebagai contoh kan, peratus yang ambil takaful dekat sana insurans lah, memang almost dekat dah 100% lah kot rasanya, sebab dia orang setiap seorang mungkin lebih 1-2 polisi dia orang kena wajib ambil. Macam kita tak sampai lagi 85% jadi polisi takaful keluarga lagi. Itu kat Singapura lah. Kat Malaysia 85%. Itu dekat Singapura no. Betul. Dekat Taiwan, dekat Hong Kong no. Nak kahwin, bapak mertua tanya berapa sum cover yang kau ada. Oh, dahsyat lagi. Yes. Kita tak sampai tahap lagi daripadanya. Kalau nak kahwin tu tanya berapa cover kau ada. Bila dia kahwin dengan anak aku, make sure anak aku mandi janda, kalau dia meninggal janda, anak aku tu kaya. Tu dekat Hong Kong tu. Saya baca satu artikel tu. Saya setuju. Sebab saya pernah cerita tukang sapu Cina je tau. Dia sanggup keluar shilling tau, bayar insurans dia tau. Bayar insurans. Tanya kenapa you sanggup bayar insurans? Dia kata, kalau saya tak ada duit tak boleh mati ni Cina lah Dia kata tak boleh mati kalau tak ada duit. Kan? So cuma orang salah faham. Dia kata takaful dia cerita mati. Memang kena cerita mati. Kalau tak ada cerita mati memang kita tak ambil takaful. Kan? Tapi nak beritahu takaful ni sebenarnya banyak lagi benda yang terlibat dalam takaful. Sebagai contoh, untuk lindung rumah kita, untuk lindung kereta kita, untuk lindung tanah kita, untuk lindung anak kita, macam-macam. Kalau kita yang paling penting takaful ni yang paling penting sekali mati 4 perkara ni kita tak tahu. Betul. Itu yang pasti yang 4 perkara yang Allah sembunyikan. Yang 4 perkara Allah sembunyikan daripada kita tadi. Di antaranya satu ialah ajal. Yang mana ajal ni kita tak tahu bila. Betul, setuju. Ini kita tak kalau banyak macam mana. Tapi
Betul, setuju je. Saya setuju dengan pendapat Haji tu. Betul. Sebab benda tu pasti. Teruskan. Cuma nak beritahu yang lain yang first time lihat slide ni, nak beritahunya potensi dalam Malaysia ni sangat-sangat luas, sangat-sangat tinggi untuk kita terlibat dalam bidang takaful ni, sebab masih kita memerlukan lagi ramai rakan niaga untuk support dan bantu kita untuk menjayakan misi untuk mempertakafulkan rakyat Malaysia. Ada 85% lagi yang tak ada takaful ni. InsyaAllah. Okay, next slide kita tengok. Mudah-mudahan insyaAllah. Okay, dalam kita tengok next slide. So rakyat Malaysia, tapi saya tengok sejak COVID ni kan, mak saya masuk hospital baru ni kan, saya cerita sikit pengalaman. Bila orang tu memanglah tak boleh nak ambil takaful lah sebab dah ada isteri kan. Cuma kita nak beritahunya masa COVID ni hospital kerajaan ni dia dah pusatkan, masuk pusat kat sini. Hospital ni untuk kes COVID sahaja. So kalau hospital ni untuk kes saya. So mak saya daripada masuk hospital Tunku Jaafar Seremban, masa tu sakit dada kan. Sakit dada dia paru-paru putih. So masuk situ, lepas tu dipindahkan ke Jempol, hospital Jempol. Kes dia sebab kata tak kritikal, alhamdulillah tak kritikal, dan COVID dia naik kat Tunku Jaafar untuk COVID dan kritikal saja. So bila mak saya berada di Jempol, tapi tak boleh tengok je musim COVID ni, memang kita tak boleh melawat lah kan, video call je. Betul. So dia nak beritahu mak saya cerita dekat hospital tu pun daripada Temeloh pun dihantar ke situ. Daripada Temeloh pun dihantar di situ. Area-area Pahang yang dekat Muazzam area situ, yang dekat dengan Bahau tu, dengan Jempol tu, dia hantar ke hospital Jempol. Sebab apa? Sebab kita dalam musim COVID ni, hospital ni penuh sebab kita utamakan kes-kes COVID ni. So alhamdulillah masyarakat so dekat sinilah takaful membantu kalau ada je. Sangat-sangat membantu. Betul. Sebab itulah dia peranan-peranan yang kita letakkan dekat Ikhtisas tadi. Peranan EP, peranan SEP, peranannya AD. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada masyarakat. Betul je, betul. Isu dan masalahnya, itulah dia solusinya ialah dengan takaful tadi. Kita nampak kan? Betul, setuju. Kalau kita teruskan. Kalau kita tengok slide yang dipaparkan di skrin anda sebut ni, kalau gambar di situ, setiap family, setiap keluarga yang punya suami dan anak-anak memang ada tanggungjawab yang perlu dipikul. Antaranya biasanya setiap orang ada hutang. Actually hutang kereta lah. Hutang belajar sebab yang ambil PTN, hutang belajar, okay? loan personal nak kahwin kadang-kadang ambil loan, okay? Dan rumah ada bersewa ataupun sebagainya. Tapi kebanyakan kita yang berada di pusat bandar ataupun area bandar ni, kebanyakannya suami isteri bekerja untuk tampung kehidupan di bandar, yang gaji 3,000 adalah miskin sebenarnya di bandar lah. Okay? Gaji 3,000 adalah miskin di bandar. So terpaksa kerja. Dua-dua terpaksa kerja. Dan sumber income tu datang daripada dua sumber. So dengan yang ada, dan jika kita tidak buat perancangan awal, especially pasangan suami isteri yang tidak boleh buat perancangan awal, jika salah satu sumber hilang, iaitu salah satu sumber itu hilang disebabkan kematian salah pasangan, sumber ataupun bebanan yang ditanggung oleh pasangan itu biasanya akan tercicirkan lah. Akan berpindah ke rumah yang kalau bersama ni duduk banglo ataupun duduk apartmen, mungkin duduk rumah yang lebih kecil dan disewa, atau rumah sebelum ni ada kereta mungkin dia ditarik. Sebab apa? Disebabkan tak merancang keuangan. So kita sebagai rakan niaga di Ikhtisas ni kena terangkan kepada mereka di luar sana, dan yang lain yang nak bantu, betul. Bantu. Kita wajib bantu, terangkan kepada mereka, sebab kebanyakan mereka tak ambil tahu sebenarnya. Dan kebanyakan mereka biasanya dah terantuk baru nak tergadah, baru dah terkena baru nak ambil takaful. Saya pernah pengalaman saya, orang call saya nak ambil takaful. Ni kalau orang call ambil takaful ni suspend lah kan. Apa hal ni? Ni kawan saya sebenarnya. Kawan. Adik aku dalam ICU nak ambil takaful. Allah, saya tepuk dahi lah apa. Dalam ICU lah, macam mana nak ambil takaful? Saya tak apalah, kita doakan, bagi semangat je lah. Kita memang cakap tak boleh lah. Dan saya pernah experience one of the ex-CEO, so some VIP lah call saya. Dia tak declare dia datuk, tapi saya tengok dia datuk. So dia invite saya datang rumah dia, cerita pasal takaful semua. And then bila saya cerita sembang pasal takaful ni, saya cek alamat, semua penyakit dah ada dah ni, memang tak lepas ni kan. Tapi nak beritahu punya dia bekas CEO. So saya tanya, kenapa datuk tak ambil sebelum datuk kena ni semua? Dia kata masa saya tu saya kerja, semua ada.
Saya CEO kan, semua ada lah. Semua benda full cover katanya CEO kan. So bila dah pencen tak ada. So baru tu nak ambil. So memang saya tarik secara halus lah. Kita layan juga, tapi second appointment saya beritahu memang tak boleh ambil lah. Memang tak boleh ambil. Memang dia nak bayar mahal pun memang tak boleh ambil lah. So nak beritahunya takaful tu ambil ketika kita sihat. Dan ketika kita masih ada kemampuan lah. Dan kebanyakan orang dia sedar takaful ni tak perlu sebab company dah cover. Betul, benda tu betul. Cuma kita kena prepare juga akan datang sebab kita tahu. Dan kalau kita tengok dalam pembentangan di parlimen sekarang ni dah menyatakan kos medical hospital pun telah dikurangkan oleh pihak kerajaan dan kos meningkat. So kita sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai yang mempunyai fikiran waras, yang punya pendapatan, rancang letakkan. Kebanyakan orang dia bila dapat gaji ni first start, bila orang yang baru kerja lah, bila dapat gaji dia aim adalah kereta je. Aim kereta. Orang ni biasa orang nak bekerja lah, dia aim kereta. Boleh beli kereta tak apa, tak ada masalah, belilah kereta. Cuma bagi yang makan gaji, saya nasihatkan bagi mereka yang makan gaji, belilah kereta nilainya setahun gaji anda. Bukan beli ikut kelulusan bank. Sebab apa? Kalau gaji anda betul. Ya, kalau kita beli harga ikut kelulusan bank, anda akan sengsara. Mungkin pergi kerja naik komuter, mungkin pergi kerja tumpang kereta kawan. Sebab ada kos-kos tersembunyi dekat situ. So itu bagi yang makan gaji. Tapi bagi orang bisnes tak ada masalah nak beli kereta mahal. Cuma income tu dia dapat. Cuma itulah solusi yang kita dapat bantu. Sebab masalah-masalah ini yang kita kena terangkan kepada masyarakat di luar sana tentang persediaan sebelum berlakunya musibah-musibah yang kita tak ada. So dari melalui Ikhtisas dengan bantuan masyarakat takaful ikhlas ni, kita nak lindung masyarakat khususnya supaya bersiap sedia jika berlaku sebarang musibah. Next slide. Next slide please. Dia delay sikit. Okay. Berbalik pada pendapatan ni, dalam takaful ni, the sky is not the limit. Maksudnya pendapatan dalam takaful ni, kita tengok pendapatan dalam takaful ni memang tak ada limit lah. Selagi mana kita berusaha, selagi mana tim kita berkembang, semakin itulah kita punya pendapatan meningkat. Dan masa saya kerja dulu je saya kena overtime je. Maksudnya saya kena datang Sabtu Ahad. Masa tu bukan kerja, saya medical. Masa tu medical tak ada gaji pun sebenarnya kan. Dia allowance je. Cuma bila saya tengok kat situ letih lah sebab saya tengok kena datang Sabtu Ahad kerja kan, tapi gaji time tu juga sebab engineer dia tak ada allowance. Engineer tak ada overtime. Engineer tak ada overtime. Kerja kena siap tapi overtime tak ada. So saya ni tak ada ni kan. So saya nampak kat situ dan memang saya tak boleh bekerja under control orang je. So bila saya kerja dengan orang ni saya tak boleh pergi lah sebab kita ada target kita tapi target kita disekat. Sebab kita kan under control, so disekat. So dalam takaful ni kita punya pendapatan ni tidak disekat. Selagi mana kita boleh achieve. Tak ada orang marah. Ya, betul. Kita je yang tahu berapa pendapatan kita. Jangan heboh je lah. Takut orang kejar je. Itu sebab Nur, kalau kita tengok kan, kita tak bersendirian sebenarnya sebagai wakil takaful tadi. Kan, yang menyertai kat Ikhtisas tu cuba kita tengok kat situ. Siapa yang ada? Doktor ada. Betul. Kalau kita tengok rakan-rakan niaga di kalangan kita Ikhtisas ni, bagi mereka yang baru pertama kali dengar Ikhtisas ni, tengok rakan-rakan kita niaga kita terdiri daripada doktor, jurutera, peguam, pegawai bank, kakitangan kerajaan, pekerja industri, dan mereka semua ada yang dah pengalaman 10-20 tahun, dah ada berkelaman, ada yang baru juga dan ada yang bekerja sendiri. Dan nak buktikan kat sini, di latar belakang apapun anda, daripada bidang apapun anda, jika anda berminat dalam takaful ni, anda boleh buat. Tak ada masalah sebab saya nak tambah sikit saya nak tambah sedikit. Kalau tengok doktor, lawyer, businessman, CEO, kenapa dia orang menyertai Ikhtisas? Salah satu faktor utamanya ialah kalau kita lihat dekat situ, kalau kita buat rumah tu nak bagus, ataupun kalau kita nak buat satu kuda-kuda, dia mesti nak ada tali angin. Betul. Ikhtisas ni lah tempatnya tali angin. Untuk memastikan bahawa betul. Sekarang ni kalau kita tengok kan, kalau kita tengok yang
kategori pendapatan T20, M40. Dalam keadaan COVID ni lah yang T20 pun turun kepada M40. Jangankan lagi yang M40. M40 turun kepada B40. Sebab itulah ikhtisas, peranan ikhtisas tadi. Kalau Noh setuju, itulah dia cagak dia. Ada pencagak dia. Cagak dia. Teruskan. Next slide. Next slide. Betul je, saya setuju. Next slide. Tapi memang terbukti je. Memang ramai dalam ikhtisas di kalangan profesional. Sebab ikhtisas ni, kalau yang first time dengar, ikhtisas ni kita LLC Bumi Putra yang pertama under takaful kelas. LLC Bumi Putra yang pertama under takaful kelas yang patut kita support. Sebab kita dalam beza ikhtisas ni dengan saya sebelum ni sistem agensi. Ikhtisas ni ni membuatkan kita jadi seorang usahawan lagi. Sebab kita boleh register under company je. Terus jadi CEO je. Dalam kad boleh tulis CEO je. Kan? So kita yang develop company kita, team kita. Kan? Dan benda ni yang bagusnya, dia membuatkan kita, minda kita berubah je. Bukan 100% dah. Betul. Benda kita bukan 100%, tapi business dah. Bukan self-employed dah. Kita dah jadi businessman dah. Sikit lagi dah jadi investor je. Sikit lagi jadi investor. Kan? Bila sampai satu tahap lah. Okay? So, sebab itu kalau kita tengok, kalau saya tambah sedikit, ikhtisas tadi, bila you join ikhtisas, dengan secara tidak langsung, dia mengubah mindset kita daripada seorang ejen kepada usahawan. Itu yang Noh kena terangkan tu. Betul, setuju. Sebab kalau kita sebelum saya awal-awal dulu, bila saya masuk takaful peringkat awal tahun 2000, awal-awal tahun pertama, tahun kedua tu, kita nampak sale je. Kita nampak sale, kita nampak komisen je. Kita tak nampak lagi yang jauh lagi. Yang jauh yang boleh membina kita punya legasi je. Meninggalkan legasi sebab bisnes ni, kalau ikutkan bisnes, kita boleh waris je. Kita boleh waris, itu namanya bisnes. Kalau kita bisnes tak boleh waris tu, itu kerja lagi. Kerja lah biasanya. Kerja tak boleh waris. Kan? Kalau kerja, kita kerja gaji RM10,000, awal kita nak gaji tempat kita, dia tak boleh dapat gaji RM10,000. Betul. Tu nak jadi cerita tu, bisnes dengan kerja tu, gitulah bezanya. So dalam ikhtisas ni sendiri, kita tak ada produk nak, kita tak pernah risau buat jenama sendiri, kita follow terus. Kita follow je terus. Dan kita tak perlu, sekarang ni sekarang ni lagi canggih je. Dulu susah sikit lah, kena ada office sikit lah. Sekarang ni dekat mana-mana boleh bisnes je. Tak ada masalah. Kan? Sekarang ni pula, memang baru ni keluarkan hari ni, maksudnya polisi pun sekarang dah e-polisi dah. Online polisi dah bayar, dah pakai buku-buku polisi dah. So sekarang ni semakin lama semakin canggih, sistem semakin membantulah, memudahkan urusan kita sebagai rakan niaga. So siapa-siapa yang nampak kat luar sana, tak nampak career agent ataupun takaful ni sebagai yang boleh ke hadapan, anda lihat kat sekarang ni berapa ramai dah berjaya. Tapi ramai juga tak berjaya je, sebab benda ni gantung pada kita tak tahu kalau kita tak cuba. So kena cuba dulu. Kita kena cuba dulu. Okey? Dan dalam ikhtisas ni pula, kita tak perlu nak berbelanja iklan lah. Tak berbelanja nak belanja iklan, masuk billboard ke, buat website sendiri ke, buat sistem. Nak buat website tu berapa harganya? RM5,000 juga paling tidak pun RM3,000-4,000 no. Yes. Itu pun tak confirm lagi korporatnya je. Ini percuma je no. Yes, percuma je. Faham tak faham nak guna je Ji. Belajar. Faham tak guna je. Okay. So daripada kita nampak kan. Okay, next slide. So itu sangat-sangat membantulah. So daripada sudut iklan, daripada sudut pejabat, semua kita dah settle lah. Sebab kita ada sistem bos tadi. Sistem bos tadi yang monitor kita setakat ni. Okay, sistem bos ni, apa yang bila kita join ikhtisas ni, apa yang kita dapat yang kita tak nampak, yang membantu bisnes kita adalah dalam sudut ICT lah, centralized database. Apa benda tu? So kita automatically ada portal. Okay, dalam portal, so kita boleh lihatlah apa segala detail-detail pelanggan dan sebagainya. Dan kita ada ikhtisas website. Apa dalam ikhtisas tu? Detail A sampai Z, latar belakang, background, semua ada. Okay, semua tu komplit. So kita pun ada mobile, boleh search dan sebagainya lah. So dalam ikhtisas ni, kalau kita tengok sistemnya memang dah canggih lah Haji.
Memang canggih lah. Ya. Kan? Tinggal lagi faham tak faham, guna tak guna. Ya. Tapi nak beritahunya untuk generasi Gen Y, benda ni simple lah. Simple, tak ada masalah. Memudahkan kerja lah. Ya. Next slide kita tengok. Betul. Okay. Next slide. So, sistem-sistem ni kalau kita tengok dulu memang tak ada je. Zaman-zaman 10 tahun dulu memang tak ada. Okay, yang ni yang orang cakap mesin buat duit je. Ni mesin buat duit dia ni. Tapi sebelum Dia bukan mesin buat duit. dia cetak duit. Dia panggil popcorn. Oh, popcorn. Macam popcorn. Popcorn dia meletup pop lagi tu. Sedap. Kalau nak jadi. Betul. Kalau nak tak jadikan kontrol, nak jadikan popcorn tu, itu yang kena, maknanya kita kena bertarung. Kena bertarung apa? Mindset kita ni tadi. Setuju. Kita back sikit slide tadi. Yang mana tu? Back sikit slide tadi. Oh, yang itu slide kemudian. Okay, tak apa. Kita next slide. Kita buat next slide. Saya nak cerita yang popcorn tu cepat sikit je. Masa kita dah lebih dah ni. Tak apa. Kita next slide ke depan. Terus lagi. Next slide. Kita cerita rahsia yang betul-betul rahsia ni je. Boleh je? Boleh. No problem. Okay, yang ni kalau siapa-siapa yang dah jadi rakan niaga, so siapa-siapa nak lihat kita punya website, kita punya Facebook, boleh login terus tadi, website tadi. So next. Okay. Next slide. Sebenarnya sementara kita tengok punya slide tu, kena fahamkan dengan rakan-rakan kita ni bahawa anugerah tetap kita bagi. Dan yang keduanya, Ikhtisas ni menyediakan yang material dengan non-material. Betul. Itu penting. Betul je. Ramai yang tak tahu tu. Okey, salah satu sebab Takaful Ikhlas ni saya pegang betul-betul sebab ni satu jihad sebenarnya dan satu ibadah. Sebab kerja tu kan satu ibadah. Amin. Okey, sebab ibadah, tapi kena sumber yang halal thayyibah. So dari sudut company, insya-Allah kita ada panel syariah yang pantau company kita, dan company kita alhamdulillah bayar zakat setiap tahun. So daripada sudut company lepas, dari sudut program pun lepas, insya-Allah. Cuma bila kita bantu lagi, cuma kebanyakan orang silap faham. Bila dah lama ambil takaful, especially dia akan rasa membazir lah kau ambil takaful, tapi dia tak faham sebenarnya dalam takaful ni dia ada elemen tabaruk, sebab akad kita berwakalah dan tabaruk, elemen derma dekat situ. Secara tidak langsung kita memberi setiap bulan yang tanpa kita tahu nilai dia, dan tangan kanan bagi, tangan kiri pun tak tahu, dan tangan kanan pun tak tahu berapa nilai yang kita tabaruk dan berapa siapa yang kita bantu. Dan benda ni lah yang kita harapkan bila kita di hadapan di pada masyarakat nanti, bila mana kita perlukan bantuan, tiba-tiba datang bantuan ni yang kita tak sedar, punya kita dah menyumbang dalam takaful ni membantu kita, menyelamat kita daripada api neraka, insya-Allah. Okay, benda ni yang kita kena faham. Bila kita menyumbang di takaful, bila kita tak claim, kita memang tak nak claim. Kita kalau boleh nak sihat. Kita nak sihat sebab kalau sakit ni banyak benda yang menyukarkan. Tapi bila sakit, tapi kalau boleh sakit sikit-sikit kena ada jugalah menginsafkan sikit kita ni sihat dia bahaya juga. Jadi Firaun pula nanti kan. So kita kena ada juga. Tambah sedikit Ya je. Tambah sedikit, tambahkan lagi sedekah. Itulah dia konsep dia, niat sedekah tu. Betul. Sejak Rasulullah lagi dah ajar dah. Dalam banyak hadis jumpa. Sedekah tu memang tanah paku-paku untuk kejayaan sukses dunia akhirat. Sedekah tu. Itulah yang ada dekat takaful sebenarnya. Betul. Inilah yang kita kena perjuangkan dan menjadikan beri kesedaran kepada rakyat Malaysia yang sebelum ni ambil konvensional, wajib pada tukar kepada takaful. Kita betul. Dan siapa yang terlibat dalam konvensional ni, mudah-mudahan dibukakan pintu hati untuk kita berhijrah ke takaful. Amin. Kita berhijrah ke takaful bulan sebab petunjuk Allah dah tunjuk banyak dah. Bila satu kejadian berlaku, Allah nak bagi petunjuk kepada kita. Dunia pun dah tua dah je. Dunia ni pun dah tua dah. Betul. Kita kena memperjuangkan ke arah yang diredai Allah lah. Okey. So dalam takaful ni memang secara tidak sedar kita menyumbang keadaan akhirat. Kita tak sedar. Tapi kebanyakan orang nampak dunia dulu je. Cuma kita niatkan dalam hati kita ni, bila kita jadi rakan niaga, jadi dalam bidang takaful ni, pendapatan tu hanya letak di tangan, bukan di hati.
Kalau kita letak di hati, bila berlaku satu kekhilafan atau berlaku antara yang baik, yang jahat dan yang batil, kita boleh lepaskan saja yang ada di tangan kita. Kita follow yang hak. Itu yang paling penting dalam hati. Mana-mana individu buat apa pun saja pun dalam hati kita letakkan akhirat. Sebab bila kita letakkan akhirat, insya-Allah apa yang ada di tangan ni datang dengan sendiri ni, insya-Allah. So berbalik kepada kita punya itisah punya pendapatan ni, dan saya pun pernah kat awal tadi, saya selepas saya kahwin saya diuji dengan bisnes yang drop lah. Tapi saya dapat sebab saya ada passive income tadi. Saya ada passive income tahun pertama, tahun kedua yang membantu. Walaupun bisnes saya yang setahun ketiga tu tak cantik lah orang kata. Ada bisnes tapi tak cantik kan. So nak beritahunya dekat sini yang saya nampak, kalau saya buat bisnes biasa yang active income, kalau saya tak bekerja saya tak dapat income. Kalau saya tak buat bisnes saya tak dapat income. Tapi dalam takaful sistem yang kita ada ni membantu kita. So dalam takaful ni komisionnya lebih kurang 6 tahun. 6 tahun komisen kita dapat setiap satu polisi yang kita submit, dan ditambah dengan komisen-komisioner lain. So insentif pun kita bagi dulu kalau kita sistem lama kita start dapat rekrutmen insentif bila mana kita jadi agency manager. Tapi di Ikhtisas kita boleh dapat dalam masa 3 bulan pun dah boleh dapat dah. Kalau kita betul-betul. Itu 8 tahun. 8 tahun nunggu tu 8 tahun je. 8 tahun daripada ada rambut dah kurang rambut je. Kesian dia. Kan? So tapi itulah perjalanan dia, Allah dah tentukan. Ada hikmah je lah. Saya bersangka baiklah kan. Ya, ada hikmah dia. Kan? Betul. Tak jumpa Ikhtisas ni je. Kan kalau dah jumpa Ikhtisas lah. Kan? Betul. Alhamdulillah. Okay. So dalam sistem Ikhtisas ni sangat-sangat membantu sebab kita ada survival income, kita ada pension income. Okay, dan kita ada passive income. Dan passive income ni boleh dirasai di peringkat awal lagi je. Di peringkat awal dalam masa setahun dah boleh rasa lagi. Kalau cepat dalam 3 bulan dah boleh rasa lah passive income ni. Dan kalau kita dalam bidang yang Ya Ji. Dan dekat Ikhtisas yang diketuai oleh CEO kita, 100 yang boleh buat sale cuma 20, antara 20,000, 30,000, 40,000 saja. 70% dalam setiap company. Nak pergi mana? Betul je, betul. Itu wujudnya Ikhtisas tadi. Betul. Itu idea-idea mereka-mereka ni yang memang nak membantu kita supaya ramai lagi usahawan kita yang boleh berjaya. Itu ceritanya tu. Betul, setuju. Kita cuba next slide, tengok next slide. Yang sistem Ikhtisas ni sangat-sangat bantu sebab betul Haji kata tu tak ramai yang dapat achieve target lebih dari 100k sales individu, tak ramai. Yang 30,000 insentif tu memang ramai lah. Betul. So cuma bagi yang mereka yang first time tengok Ikhtisas ni, benda ni mungkin anda tak perasan, Retirement Provident Fund ni, Retirement Provident Fund, siapa yang tak pernah dengar, dia semacam EPF lah ataupun KWSP. Tapi KWSP kalau kita compare kan dia tolak gaji. Yang ni tak tolak gaji. Maksudnya tak tolak komisen. Ni kita dapat dari ekstra lagi pendapatan, tapi gunanya masa kita nak pension nanti. So kita boleh keluarkan duit ni macam duit EPF. Dan dia dikira sebagai 0.3% daripada produksi kumpulan, 0.6% produksi individu tahunan. Benda ni tak semua orang ada. Tak semua syarikat ada je. Kita, Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Nampak sebab je Ikhtisas ni kalau kita tengok pun sendiri dia punya BOD pun di kalangan ni orang yang berkelaman je. Lebih 10 tahun. So memang dah nampak dah benda ni perlu je. Memang kita dah nampak memang perlu. So kita harap ada lagi cantik lagi lepas ni je. Kan? Okay. So kalau kita tengok kan okay. Kalau siapa siapa yang adalah level agency manager di luar sana, InsyaAllah. Okay, level agency manager, benda ni dia pasang agency office maintenance. So yang di Ikhtisas kita bagi juga 60,000 setahun. Okay, untuk business development expenses pun kita bagi 10,000 setahun. So benda-benda ni disediakan dalam Ikhtisas. Sangat-sangat membantu. Selain support sale, overriding tadi, okay, ni ekstra lagi Ikhtisas bagi. Dan ini benda-benda yang kita tak perasan. Benda-benda yang tak perasan. Benda ni semua orang boleh dapat. Tak ada sekatan. Tu yang penting tu je. Tak perlu ambil tanda tangan leader je. Boleh dapat. Semua boleh ambil. Tak ada masalah.
Next Tak slide. payahlah nak merayu-rayu. Tak payah merayu. Next slide. Merajuklah nanti. Betul. Masam-masam muka je. Dalam Islam tak nak tu semua. Betul je, setuju. Okey. Yang ni yang paling best ni. Ya, memang Ikhtisas ni memang jaga betul lah. Memang dia jaga betul lah kebajikan dan pengetahuan ni. So, insyaAllah perlindungan takaful kematian kelompok ni dia bagi percuma je Ya. RM40,000 untuk MD. Ini yang dipanggil non-material tu. Betul, setuju. Ramai yang orang tak nampak. Betul. Benda ni, Yang material tu tadi yang bentuk komisen. Itu insentif, yang bentuk keuangan. Tapi yang berbentuk non-material banyak yang Ikhtisas bagi. Ni bagus ni sebab kita kadang-kadang duk sibuk hal orang, kita tak terfikir kita punya ni. Ya. Tapi dapat company support ni kira alhamdulillah je. Kan? Amin. Bukan senang nak dapat ni. Kan? Bukan senang nak dapat ni. Kita mohon aja dengan Allah Ikhtisas sukses terusnya. Tu je. Betul. Yang ni siapa-siapa nak jadi rakan niaga cepat-cepat. Dah jadi rakan niaga cepat-cepat jadi AD. Cepat-cepat jadi ACP, cepat-cepat jadi AD, cepat-cepat jadi MD. Dapat percuma perlindungan ni. Bukan bayar ni, free je kan? Ya. Free. Kita bagi sampai bencen ke dia? Ya, sampai macam mana you boleh sustainkan you punya target, you punya requirement tadi, you still on terus dapat. Betul. Bagus ni. Bagus ni. Ni orang lain kalau kita buat company sendiri ni tak dapat bagi lagi je. Ni kita follow je. Ya. Kita follow je. Okay, next slide kita tengok. Okay je. Yang ni lagi. Okay. Macam awal tadi saya cerita convention saya pergi peringkat tahun pertama saya pergi ni. So yang ni yang di offer yang convention diberi oleh syarikat Takaful Ikhlas kepada rakan-rakan niaga yang baru yang tak sampai setahun lagi. Okay. Macam saya dulu saya dapat 30,000 FYAC. FYAC tu maksudnya duit tu dah dapat collect 30,000. Yang ni 50,000 FYAC, duit tu tak dapat collect lagi 100%. Cuma bayaran kau punya dulu FYC. FYC betul. FYC. Dulu FYC. So, yang ni FYAC. Buat kerja tak sampai setahun pun boleh pergi je. Boleh AC dapat. tu namanya analyze. Analyze. So, siapa yang baru-baru rebut peluang ni, 24 kes saja, 50,000 lebih kurang FYAC, 50,000 FYAC boleh pergi umrah. Umrah dengan Kazakhstan je. Pilih salah satu Oh, dahsyat ni. Okay. So nak beritahunya umrah setakat yang sebelum ni lah je sebelum konflik tu. Yang sebelum-sebelum ni yang zaman-zaman haji dulu pergi tu memang VVIP yang package je. Ya, betul. VVIP tak ada 8,000 10,000 tak boleh lagi je. So inilah antara konvensi luar negara. Kebiasaan kalau anda nak pergi secara percuma, rebut peluang ni untuk rakan niaga yang baru. 50,000 FYAC. Kalau dah pergi umrah, dah pernah pergi haji, up sikit 90,000 FYAC, kita pergi Scotland. Percuma. Sediakan pasport je Ya, betul. Pergi percuma. Untuk rakan niaga baru, try achieve. Okay. Yang ni lagi best. Tapi yang ni untuk awal tahu je bulan April baru kontes je Bulan April sampai ni. Cuma ini insya-Allah benda ni biasanya Takaful Ikhlas setiap tahun ada je InsyaAllah setiap tahun akan ada. So yang ni just ambil tahu je dulu. 3 buah kereta BMW 3 Series ni, okay, siapa yang dia ada syarat-syarat dia lah. Syarat-syarat dia untuk ejen yang baru, yang first time tengok ni, dan yang baru nak jadi ejen ataupun tak ingin pun nak ejen, bila nampak kereta ni nak terus jadi rakan niaga, teruskan peluang anda. So bila anda achieve tertentu syarat, Takaful Ikhlas tolong bayarkan pendahuluan kereta ni dan ansuran selama 6 bulan pertama. The first time Takaful Ikhlas offer je kereta jenis rasanya berapa tahun dah tu, 2003, 17 tahun je baru offer sekali kita. Oh, dahsyat ni, dahsyat. So yang baru-baru cuba Grab. Yang lama pun boleh Grab juga, tak ada masalah je. Boleh. Boleh, nak tak nak je Boleh. Okay, next slide. Tapi balik pada niat kita tadi aja material tu nombor 2. Yang penting akhirat je Okay. So dalam itu ini antara kita punya kejayaan.
So siapa yang join group kita ni setiap tahun kita akan ada Anugerah. Anugerah, betul. Ya. Betul, setiap tahun. So siapa yang layak dia jemput lah. Dan peringkat awal ni semua kita jemput je. Semua kita jemput. Okay. Okay, next. Kita punya ni sampai pukul berapa ni? Ini sebenarnya kalau you faham, ini kita buat dream chaser. Menentukan hala tuju kita. Betul. Itu penting. Betul. Dalam apa-apa juga kalau kita nak buat kejayaan, kita mesti bercampur dengan orang-orang yang positif. Setuju. Dan kita meletakkan matlamat kita dengan diisi dengan ilmu-ilmu yang berguna untuk kejayaan duniawi, ukhrawi. Betul. Sebab bila kita join dengan orang macam ni, kita dah shortcut untuk berjaya je. Ya, betul. Kita dah shortcut untuk berjaya. Betul. Next slide. Ini tadi gambar tadilah. Kan? Okay. Okay, next slide. Okay, dulu je TBE ni kita belajar sendiri je. So sekarang ni sekarang ni dah ada dah. Ni boleh tengok dalam YouTube je Depan mata saja. Depan mata je. Nak ambil TBE. Ini saya nak kongsi sikit lah. Ya, je. Mana-mana rakan-rakan niaga kita yang nak pergi masuk ataupun nak pergi ambil exam TBE, ambillah modul yang telah disediakan oleh kita punya CEO ni. Saya lihat daripada apa kajian yang saya punya sendiri, 90% lulus. Oh, dahsyat ni, dahsyat. Betul. 90%. Betul. Yang 10% tu saya rasa dia tengok tapi dia tak masuk. Betul. Dia Allah nak suruh dia ambil kali kedua. Betul. Bila kali kedua dia tadi, kehebatannya makin luar biasa. Betul, setuju. Kalau tak lulus yang kedua, ketiga, lagi lebih luar biasa lagi. Betul. Ada sampai 3 kali pun ada je. Ada. Tapi kita nak supaya mereka ni, dia punya, kata orang tu, fast action untuk lulus, dapatlah fast result dia. Dapatlah dia imbuhan dia. Betul, setuju. Next slide. Okey, yang ni memang dekat internet pun kita boleh tengok je kan. Semua internet. Betul. Ni. Semua internet. Kita punya ni Ustaz Wan Zainuddin. Ya, yang bestnya dekat Ikhtisas ni, setiap program yang disiarkan secara live ni telah di-savekan dekat kita punya YouTube. Betul. Tak percaya, masuk 3 tahun besok, you buka je, you tulis IK je dah keluar Ikhtisas. Betul. Lagi 3 tahun lagi, you tulis I saja, tulis I saja dekat YouTube, keluar Ikhtisas. Oh, dahsyat dah. Bayangkan macam mana punya kehebatan tu. Kita nak ke arah tu lah, mujahadah ke arah yang baik. Betul. Jadi kita nak supaya seluruh warga Malaysia khususnya, tak kira Sabah Sarawak, kalau boleh kita masuk, joinlah dekat kita Ikhtisas. Jadilah sama-sama untuk jadi warga takaful ataupun warga takaful ikhlas sekaligus menjadi warga Ikhtisas. Itu dia. Setuju. Sebab kita punya sistem semua dah cantik je. Online je semua. Majoriti banyak benda dah mudah. Alhamdulillah. Next slide. Cuma rajin tak rajin nak buka aja je. Kan? Betul. Yang ini pun kita punya kalau kita tengok kita pun ada iklan je kan dekat job Malaysia kan. Ada, kita bukan kat FB saja, dekat LinkedIn pun kita ada. Suruhlah dia orang masuk ramai-ramai. Mendaftar kat situ, ramai grup-grup kita dekat sana. Betul. Ada CEO kita pun ada kat sana. So kita nak tahunya dalam Ikhtisas ni ada yang pakar untuk cari rakan niaga je. Ya, itulah namanya. Bila kita kerja berjamaah tadi, kalau kita bekerja berjamaah tadi, kadang-kadang kalau kita tengok lari relay 400 meter, kan? Satu speed, satu lagi relax. Betul. Tunggu lagi passing pattern, speed lagi. Betul. So, energy itu tadi yang kita perlukan.
Setuju. Support each others tadi yang kita belum. Itulah yang ada dekat Ikhtisas. Betul. Bila Betul kita tu je, kerja ramai-ramai bekerja, hati kita happy. Setuju. Niatkan kita punya hati kena bersih dulu. InsyaAllah. Tu saya setuju je. Saya selalu nasihatkan masa saya mengajar tuition dulu untuk student-student saya, hati kena bersih, bawa ilmu senang masuk. Ya, Sama betul. Maafkan orang selalu. Setuju. Betul. Jangan berdendam. Maafkan saja terus. Sebab baru lepas je kalau ada dendam dia lambat je gerak je. Lambat. Betul. Lambat. Dia ada blok. Betul, ada blok, betul. Ada blok. Next. Okay, next. Okay, ni biasalah. Kita memang sentiasa bersama-sama je merancang untuk kerja. Yeah. Next. Ada soalan ke Ji nak tanya Ji? Kalau ada soalan-soalan tu bolehlah disoalkan. Dalam komen Ji. Dalam komen tengok dekat sini ada 14 orang ni. Ada chat dekat sini. Mohon maaf tuan-tuan yang dia benda segala ilmu kenapa. Okey. Oh tak ada siapa-siapa yang nak tanya ni. Dia semua faham ni. Alhamdulillah, senang kerja kita je. Okey. So kita ada body system. Okey, inilah. So kita terus next. Kita ada sebenarnya dalam grup junior tu hari-hari Cik Usaini tu lontar. Hari-hari. Betul. Bagi motivasi. Tak cukup dekat kita punya WhatsApp group. Dekat mana? Dekat YouTube kita Telegram ada. Je. Betul. Jadi saya nak cakap contohnya macam sekarang ni kejayaan. Kenapa rahsia-rahsia kejayaan tadi? Salah satu daripadanya inilah program-program kita panggil nama-nama artis, nama-nama yang besar untuk bersama-sama dengan Ikat Ikhtisas. Betul. Jadi kita jemput ni program-program sebelum ni, mereka ni pun faham perjuangan kita je. Ya, betul. Mereka pun nampak kepentingan takaful ni. Dan pendek kata, kita di Ikhtisas tadi tidak bersendirian. Betul. Tidak bersendirian. Betul, setuju. Next slide. Next slide please. Okey Ji, ni yang perlu faham ni Ji. Ya. Yang ni yang power ni Ji. Ni yang power ni compare dengan sebelum ni Ji. Ini yang menyebabkan saya cerita awal-awal tadi tu kita tak nampak sales semata-mata Ji. Kita kejar million income je. Million income dekat sini lah dia punya kunci dia punya formula, dia punya mission popcorn tadi je. Kat sini lah. Okay. So kalau yang kat luar sana yang first time tengok ni, kita bermula dengan rakan niaga dulu ataupun kita panggil EP, executive partner, dan nak jadi executive partner senang je. Daftar TBE, daftar syarikat, isi kontrak semua terus jadi rakan niaga, terus boleh buat sale, achieve 30,000 FYC, tak kisah berapa lama, dalam masa setahun ke. So terus jadi senior executive partner. Senior belum cukup setahun dah jadi senior dah. Senior executive partner. Apa kelebihan senior executive partner ni yang tak ada dengan compare dengan sistem sebelumnya saya masuk awal dulu. Senior executive partner ni lah bila mana kita dah ada kawan-kawan tengok kita dah mula berjaya, kawan-kawan ni akan tanya kita buat apa. So bila dia tanya kita buat apa, so kita dah boleh ajak dah dia join sekali grup kita. Kita jadi rakan niaga. Rakan niaga sama naik. Sama-sama up je kan. So dekat sini kita orang kata tadi kita dapat jana passive income secara kita tak sedar. Kat sini kita dah boleh makan overriding untuk rakan niaga yang kita bawa. Dengan syarat kita dah cukup 30,000 dan dia dah entitled sebagai ECP. So lepas ECP kita boleh terus melonjak terus menjadi pengarah agensi atau AD, agensi director. Agensi director ni pun 450,000 ni produksi kumpulan. 450,000 ni bukan kita buat seorang-seorang je. Bukan buat seorang-seorang, dah kena ada 5 orang ACP. 5 orang ACP ni buat seorang buat 30,000, level 1, bawah level 2 buat 30,000, terus automatik jadi AD je. Automatik jadi AD kan. Lepas jadi AD ada potensi pula kita jadi MD, Managing Director.
Managing director ni macam CEO company je kalau di first class dia kurang So kita dah jadi yang director ni, macam mana nak achieve secara kontraknya 900,000 FYAC dalam masa 2 tahun je. 2 tahun dan ada minimum 2 orang AD, 15 ACP, 80% kadar presentasi. Dan tak ada di mana-mana company yang lepas kita jadi MD ni dia open memegang saham Itisas je. Tak ada lagi saya dengar lah. LC mana lagi yang offer sampai tahap ni lah. So ni yang kita harapkan benda ni jadi kenyataan je. Benda ni jadi kenyataan dan sama-sama kita bangun. So kalau kita lihat di sebelah ni pendapatan itu anggaran. Dan benda tu number tak pernah nipu lah. Number tak pernah menipu, cuma bergantung kepada usaha anda. So kalau anda berusaha, insya-Allah benda tu tak mustahil akan dapat. Masa dan ketika sahaja yang menentukan kita dapat ke arah ini. InsyaAllah. Next slide. Okay. Gaji nak tambah je? Ni ada soalan-soalan ni. Okay. Kalau nak jawab boleh juga kan. Dia ada sambil soalan daripada sambil-sambil kita tanya kan. Soalan pertama ni daripada Encik Zahir ni. Ya je. Dia tanya macam mana nak mulakan bisnes ni. Haji nak jawab macam mana tuan nak permulaan tuan dalam mendapatkan sales dan aktiviti yang tuan selalu buat. Macam saya dulu, saya start 2009, saya masa tu belajar lagi So first time apa yang saya buat, saya main natural market lah, natural market circle saya. So saya ketika itu saya masih lagi aktif di kampus. Masa tu saya masih kampus, saya dah ada, kita bisnes ni kita kena sistematik, lepas tu kita kena sebab dan saya belajar tu kita ada bidang keusahawanan. So kita ada target market, kita belajar apa tu target market, size market. Okay, so benda tu kita belajar. So kita dah tahu kita punya market tu, kita pilih siap-siap. Kita nak siapa kita nak jadi klien, siapa yang nak jadi klien kita. So kita fokus pada tu dulu. So bila kita fokus pada tu, insyaAllah. So dalam takaful ni, bisnes takaful ni, 70% adalah trust. Almost 100% lah trust je. 100% trust. So kita jumpa orang yang percaya dengan kita. Untuk kita share dulu. Niat untuk share, bukan untuk jual. So kita niat kita share. So bila kita share, dia nampak manfaat dan kita teruskan step yang seterusnya. So apa yang saya buat dulu, saya call siapa yang saya kenal dan siapa yang selesa dengan saya untuk saya jumpa lah satu. Lepas tu bila saya dah jumpa orang macam tu, saya gunakan kaedah center of influence. Maksudnya saya gunakan dia untuk bukan gunakan dia untuk saya bekerjasama dengan dia lah untuk kumpulkan kawan-kawan dia. Untuk kumpulkan kawan-kawan dia untuk saya share juga apa yang saya share sebelum ni. Itu yang saya gunakan kaedah tu. So saya guna referral lah, sebenarnya cerita referral. Okay. Referral Bermula dengan natural market, orang yang saya kenal. Okay, kawan lah. Okay, family masa tu saya tak masa peringkat awal saya tak cerita langsung pada family. Family masuk dekat situ, sepupu sepapat, pak lara mak saya tak cerita langsung lah. Saya tak approach. Saya jumpa kawan-kawan dulu dan saya jumpa kawan-kawan pun sebab saya berani jumpa junior dulu masa tu lah je masa tu sebab kita baru 3 bulan so saya jumpa orang yang dan saya dan benda ni tak masa tu sebab saya banyak sebab dulu tak ada kaedah macam ni. Kaedah macam ni sekarang kita boleh saya study manual lah. Dulu kita kena bawa laptop je, jumpa klien bawa laptop besar kenapa kan. Sekarang semua dah senang. Zaman kau bawa laptop, zaman saya buat kertas kosong tulis. Itu lagi bulat-bulat. So nak beritahunya tu zaman tu. So zaman sekarang memang senang. So cara dia kita listkan dulu klien-klien yang kawan-kawan, biasanya kawan-kawan lah yang kawan kita rasa dia baik dengan kita listkan dulu. Jadi try buat appointment, kita cerita cara dia macam ni. Jumpa, boleh tak? Asalnya aku tengah buat taraf. Dia kawan-kawan baik lah. Kalau baik atau kawan kita biasa sembang-sembang. Kalau kita cakap nak jual taraf, aku tak nak jumpa kan? So cakap, boleh tak saya nak jumpa? Aku nak jumpa kejap. Aku baru tiba dengan taraf ni. Aku kena ada assignment sikit. Assignment. Kau dengar sikit aku present ni. Kau dengar aku present. Kalau ada salah, kau tak faham, kau tanya. Sebab aku kena present balik dengan leader aku. Betul. Betul. Kita cerita. Okey tak? Okey tak aku present? Okey. Kau faham? Okey tak plan ni? Okey, ambil lah. Itu secara tidak langsung lah kan. Gurau-gurau lah kawan-kawan kan. Dia tak ada serius kan. Gurau-gurau kan.
So macam tu lah. So daripada situ first step saya buat. So bila kita dah ada kepercayaan, so dia mouth to mouth lah. Mouth to mouth. Recommendation itu peringkat awal. Dan sampai sekarang pun saya still recommendation. Saya punya style, saya bukan boost punya style. Saya dah try boost, saya bukan boost punya style lah. Saya bukan boost punya style. Saya banyak recommendation. Dah bila saya jumpa klien tu, kalau saya nampak dia sesuai dengan saya, maksudnya boleh masuk, saya akan try approach lah. Akan try juga nak close. Kalau saya semacam susah dia ni ataupun dia tak sama jiwa, dia label dia lain sangat, saya tak layan sangat lah. Saya pilih lah. Sebenarnya kita sebab kita boleh pilih kan. Boleh pilih. Jangan ni kita yang sensitif boleh buat pilihan. So apa pun macam Haji kata tadi lah, mindset tu kena betul Haji. Kena positif lah. Baru benda tu rezeki tu datang insya-Allah. Okey, ni ada soalan lagi yang kedua daripada YouTube. So soalannya berbunyi, bagaimana nak atasi rasa down sebab rejection? Ini bagi RN baru yang berkecimpung. Apa yang kau boleh bagi tips tu? First thing first, untuk kita kena natural business kita memang rejection. Orang akan reject. So kita kena faham kat situ. So bila kita faham, memang kita 10 orang jumpa, 11 orang reject. Kan? So nak beritahu ni memang normal. Cuma normal. Cuma kita kena bezakan apa lebih kita. Kita kena cari dalam diri kita. Apa lebih kita compare dengan orang-orang lain. So that's why saya katakan tadi, bila kita jumpa kawan-kawan kita, kita kena masuk masa citizen tu, kita masuk angle yang dia boleh terima apa kita cakap. So kita kena pilih macam tu. So bila down pula, biasa down ni semua orang akan ada. First thing first, kita kena masuk circle. Masuk circle kat sini, kita jangan jumpa orang yang tak ada terlibat dalam bidang takaful. Kita kena jumpa dengan orang yang bersama dalam takaful. Kita charge balik energi kita dengan dua orang ni. Kalau kita berpisah dengan kes, saya down tu, saya tak ada kes sebab saya jauh dulu je. Maksud saya pindah tu, saya jauh je. So dia punya lain dah. Dia punya momentum tu, dia punya aura tu dah tak sama masa kalau kita sekali. So sekarang ni dalam kisahnya, alhamdulillah kita boleh katakan setiap masa lah berbunyi je telefon je kan. Every week. Kan? Setiap masa ada lah info dalam telefon ni kan. Tak nak dia respon kan. So maksudnya kita down. Dan kita kena sedar, bukan kita je rasa benda tu, semua orang rasa. Cuma kita kena cepat-cepat kembalikan semangat kita. Maksud Allah nak bagi lebih baik daripada ini, positifkan diri. Jadi dalam erti kata, bila kita down ni tadi, kita carilah kita punya channel-channel yang sama dengan sealiran kita. Betul. Sebab itu dekat Ikhtisas, kita dah lihat, dah nampak macam mana Ikhtisas mengawal urus supaya perkara-perkara yang down untuk RN baru maupun RN lama, buka saja YouTube dekat tu. Buka aja ceritanya. Bila down tadi, tengok apa topiknya. Terus klik dekat situ, keluarlah gambar. Nanti kita akan di-savekan ni. Kan? Kita punya live ni dia akan save. So cari je lah dekat situ berpuluh-puluh tajuk yang ada. Setuju? Ya. Kan dekat situlah tadi, bila saya tambah sedikit, bila kita down ni tadi, kita kena jumpa. Kalau dulu kita kena jumpa dengan guru kita. Zaman PKP ni, kita jumpa dekat kita punya online. Betul. Video call je, video call. Motivation yang ada kat situ. Betul. Kan? Betul. Ibaratkannya macam mana kita masa mula-mula, keinginan kita masa nak berumah tangga dulu. Tak dapat jumpa, dapat tengok bumbung rumah pun jadi. Pengalaman. Betul tu, tak? Pengalaman tu. Pengalaman. Jadi, dia guna pakai. Untuk tu, insya-Allah. Lepas tu, dia kena hubungkan. Maknanya, kenalah berhubung dengan kita punya introducer kita. Yang introduce kita, leader kita. Kita tanya dia. Berbual dengan dia. Sembang dengan dia. Datang meeting. Itu penting sangat. Itulah suplemen untuk kejayaan sebenarnya. Betul, setuju. Kita jawab mungkin je soalan tu kan? Saya tambah sikit lagi lah. Boleh. Okey, nah. Mana ada jawapan dua soalan tadi tu. Ni tak ada soalan lain. Sambung lagi lah dengan you punya slide tadi tu. Okey, yang ni yang kalau orang kata mission duit konsen popcorn tadi Haji kata ni ada.
Kat sini kita nampak ni. Okay. Macam popcorn Macam popcorn keluar dia. Okay, kalau kita perasan kat sini, pendapatan MB tadi Managing Director, AD Agency Director, SCP Senior Executive Partner ni. So kalau kita yang ni kita buat anggaran ataupun ilustrasi pendapatan untuk Senior Executive Partner ini peringkat bawah lah ni. Selepas EP kita terus jadi Senior Executive Partner, lepas dapat 30,000 personal sale, terus automatik dapat Senior Executive Partner. Apa yang kelebihan kita dapat selain daripada commission sale tadi, ni commission overriding ataupun commission recruitment tadi kita dapat, kita cerita awal-awal tadi. Kalau setiap kita ada bawah, kita ada tim kita, tim kita ada memulai dengan kita dulu 30,000, okey. Lepas tapi yang kita tak apa 30,000, tapi kita ada member partner 2 orang je peringkat awal. Kita ada 2 orang je partner bawah kita. Okey, kita dan partner kita 2 orang tadi pun dia nak juga rasa SCP punya curriculum inisiatif ni, dia pun rekrut juga. So daripada 2 jadi 4, daripada 4 jadi 8, daripada 8 jadi 16. Okay. Dan setiap level tu kita dapat rasa overriding, dan orang yang cari tu pun dia dapat sama apa yang kita dapat. So level pertama kita dapat 10%, level kedua 2%, level ketiga 2%, level yang keempat 1%. Cuma kita buat kat sini basic lah. Orang cakap 30,000 tu dalam setahun. Okay, dalam setahun 30,000 dua ni dalam tak sampai dalam 20 kes macam tu lah, lebih kurang anggaran je tak sampai 20 kes. Ada yang buat 30,000 tu sebulan Betul. Saya pernah tahu. Sebab itu, pernah jumpa, betul. Sebab itu, bila kita letakkan di ikhtisas tadi, saya nak tambah sedikit lah apa yang nak kefahaman kan, supaya di luar sana faham. Ikhtisas mengambil struktur ini supaya memberi peluang kepada mereka-mereka ni yang ada kekuatan, yang diberi kekuatan oleh Allah SWT, yang diorang ni nampak. Bila nampak ni tadi, 30,000 tadi, dia tak perlu tunggu tempoh. Betul. Dia tak perlu tunggu nak 2 tahun. Tak perlu. Betul je. Dia buat betul. Sebulan, dia secara auto achieve saja 30,000 FYAC, dia dah boleh naik pangkat kepada Senior Executive Partner. Setuju. Saya dulu kalau nak jadi assistant unit manager je, kena tunggu 2 tahun je. Itu ada tempo. Jadi sekarang ni, zaman new norm ni tadi, norma baru ni, dia semua nak cepat pantas. Betul je. Betul. Tak jumpa pun kita boleh sembang-sembang macam ini. Betul. Kita boleh senyum-senyum. Tekannya jumpa je. Tekan 1-2 tahun jumpa terus kan. Itulah dia, kelebihan dia kan. Betul. Okay, berbalik pada tadi je kan. Kita balik pada commission kita tadi tu. Kalau kita rekrut 2 orang je, level pertama, level kedua tu 4 orang tu bukan kita yang rekrut, orang bawa yang 2 orang tadi. Level ketiga tu bukan kita rekrut, orang yang level kedua rekrut. So nak bagi tu semua buat 30,000 lah, senang kira matematik. So setiap setahun kita campur semua level 1 sampai level 4 tu, kita dapat 24,000 setahun. 24,000 setahun ni bukan sale. 24,000 ni insentif recruitment. 24,000 ni lebih kurang 1,000 lah sebulan je, lebih kurang pendapatan ni. Kalau apa sikit sangat je. Kalau sikit sangat ada lagi kan. Ada lagi kita up sikit je kan. Daripada 2 orang tadi, seorang buat tambah lagi 5 orang je kan. Tambah lagi 5 orang rakan niaga. Alamak, rakan dalam list telefon tu beratus nama je. Kan 5 orang tak ada dapat je kan. So 5 orang rakan niaga buat sama macam tadi juga. Kita tengok setahun 200, banyak sangat je. 298,500. 298,500 setahun je. Ini sebulan ni berapa ni je? Dia buat 20,000 dia kot. Lebih kurang anggaran lah. Lebih kurang 20,000 dia lah kot. Anggaran kan. So tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Kita up lagi. So kita kena galakkan. Tadi kan nak pergi umrah kan. So buat 60,000 sikit. Kita buat 60,000 lebih-lebih sikit. Kalau tadi kita maintain 2 orang yang rakan niaga, kita dapat berapa kat sini? 48. Tak cukup. Kita maintain 5 orang rakan niaga, maintain 60,000 seorang, setengah juta setahun. Ini kena declare lah je. Tak apalah. Kita tolong syarikat, kita tolong kerajaan kita lah untuk betul. income tax. Betul. Jadi kalau nak memudahkannya, kan, kalau apa yang saya nak sedikit bantulah apa yang Noh cakap tadi, tambah sedikit lah kan. Sebenarnya tugas kita ni tadi daripada EP, Executive Partner tadi, tugasnya hanya untuk mencari rakan-rakan keluarga.
Betul. Keluarga je. Betul. Keluarga sebelah siapa? Keluarga sebelah ibu, keluarga sebelah ayah, sepupu sepapat. Kan? Kita punya sales cycle kita. Betul. Takkanlah dalam keluarga kita tak ada 300 orang. Betul je, betul. Betul tak? Betul, Kalau betul. 300 orang, kita ambil 10%, 30 orang aja yang bersetuju. Betul, Kita jangan setuju. ambil banyak-banyak lah. Kita ambil 30,000, 30 orang. Dengan kita punya ACS, average case size tadi, RM100 aja. Betul. Dah 30,000, Betul, betul. lebih dapat. Lepas tu Betul. mereka-mereka ni tadi, di kalangan keluarga kita juga, dia suka juga kita nak menambahkan pendapatan dia. Betul, Zaman setuju. sekarang ni tak boleh pendapatan satu aja. Setuju je, Kita betul. galakkan supaya kita tambah lagi untuk pendapatan kedua. Setuju, betul. Dan satu-satunya pendapatan kedua ni tadi yang adanya simple, easy, efektif, duplicable, itulah seat yang berada dekat Ikhtisas. Ya, terbaik je, terbaik. Kan? Jadi Betul. make it simple aja. Betul, Simple betul. aja. Kan? Jangan fikir berat-berat. Jangan fikir sebagai seorang EP, jangan nak fikir AD dulu. Biar dulu. Just do it. Betul, betul, betul. Ikut cakap mentor cakap, engkau punya assignment ini buat. Buat aja. Setuju. Nanti lama-lama, insya-Allah mujahadah kepada kebaikan, ilmu tu datang sendiri. Setuju je, setuju. Jadi kesimpulannya kalau kita nak tengok dalam kita pay structure ni tadi, sebab itu yang digelarkan seat tadi. Kalau kita tengok dekat logo Ikhtisas tadi, tengah-tengah tu tadi, perasan tak? Ada. Itu nak menghilangkan keakuan. Bukan Betul. I'm a Setuju. owner, bukan. Betul. Itu yang sinergi tadi tu. Betul. Dan logonya tadi, gambarnya apa? Gambarnya itulah benih. Benih apa? Janganlah benih durian. Kalau benih durian nak tunggu 20 tahun. Itu benih tauge. Betul. Benih tauge ni tadi, harvestnya dalam jangka masa pendek. Lepas tu lembik je. Ya. Tauge ni tak boleh. Kau ambil benih, taruh ke air, kan? Dia akan tumbuh. Betul. Dalam masa berapa minggu dah boleh harvest, dah boleh jual, dah ada hasil. Betul. Itu yang nak menilaikan tadi. Nak nilainya struktur yang ada dekat Ikhtisas berbanding dengan struktur yang lama-lama yang kita telah lalui. Setuju. Itu yang saya nak tambah sedikit lah. Terbaik je. Kita next slide terus. Terbaik. Next slide. Ini anggaran-anggaran pendapatan je. Oi, kalau tengok je. Dahsyat lah je. Dahsyat. Memang itu calculationnya. Method of calculationnya itu. Betul. Kalau kita just follow saja. Betul. Dan ni pun terbukti je orang yang dah dapat je. Ya, betul. Senarai yang terdapat terbukti Ya, betul. Next slide. So sistem baru ni apa yang saya dapat simpulkan je. Memang Haji cakap dah. Ni seat tadi je Ni seat tadi. Memang betul lah Haji cerita tadi. Benda tu semua ada dalam apa yang kita ucapkan kita sampaikan sebelum ni. Memang terbaik. Cuba kita tengok dekat situ akar dia macam mana. Akar yang tunjang ataupun akar yang banyak. Mana yang lebih kuat? Akar serabut bagus. Ya. Lagi kuat je. Sebab itulah seed tadi akan membuahkan hasil. InsyaAllah sekarang ni kita dah mula untuk meraih hasil. Betul je. Kalau tak gitu tak mungkin satu bulan kita dah boleh production kita, FOAC kita sebanyak 8 juta. Dah 8 juta sekarang je Ya, satu bulan. Alhamdulillah. Saya bulan lepas 7 berapa juta lah dekat 8. Senang kita dipundarkan kepada 8 juta. Bulan ni dah 2 juta kalau lebih kita buat seorang-seorang tak capai, Betul. Setuju. Betul. So memang sistem ni memang sebiji macam akar ni Haji. Ya. Situ ni. Okay, next slide. Okay, ini kalau kita tengok lah, kalau kita kata kita masih teragak-agak lagi masa kita nak set up, betul, kalau orang yang tak ada pengalaman dan nak set up company, kos dia memang sangat-sangat tinggi lah.
Tapi dalam dalam ikhtisas ni sistem semua dah ada. So kalau kita tengokkan kita nak buat sistem yang kita ada sekarang ni pun, kalau ikutkan makan 1 juta juga Haji makan 1 juta juga. Makan 1 juta. Makan 1 juta. Sekarang ni kita sediakan semua platform, just masuk join je masuk join, sama-sama kita naik. Yang 1 juta tu, dah dimodalkan dengan BOD semua. Betul. Setuju Ji, setuju. Jadi BOD ni dah modalkan hampir 1 juta ni tadi. Betul. Dia ajak ramai-ramai kawan-kawan kita yang dekat luar tu, dah tak pernah, jangan lalui yang BOD buat ni. Pasal BOD pening kepalanya nak keluarkan modal lagi, keluarkan sistem lagi, pecahkan kepala lagi, kan? Jadi kita bagi yang mudah untuk diorang datang sama-sama. Cuba tengok berapa. Cuba tengok berapa yang perlu. Next slide. Modal 120 lagi. Ya. Modal RM120 je. Tapi income kita tengok tadi, ya Allah. Dengan modal RM100, RM120 tadi, dia pergi ambil exam TBE. Lepas tu dengan kos-kos apa yang ada untuk peringkat permulaan. Lepas tu kita boleh dapat semua apa yang you cakap tadi. Betul, setuju. Apa yang berbentuk non-materialnya you dapat, non-material pun you dapat. Setuju je. Nak dapatkan macam mana? Istiqamah. Ikut satu persatu. Betul. Tak ada yang mustahil je. Ya? Tak ada yang mustahil. Memang itu kenyataannya. Yes, betul. Memang kenyataannya itu. Betul, dia ada fakta, realistiknya ada. Betul. Jadi bukti pun dah terbukti je. Jadi kalau siapa-siapa yang nak tu, yang dekat luar sana, yang setuju, pergilah boleh kontak Haji Makno ni tadi. Allah. Promote lah diri kau. Allah boleh. Boleh, tak apa, tak kisah. Kita ada serata Malaysia je rakan niaga dengan kita kisah. Betul. So, siapa-siapa yang berminat boleh hubungi kami, antara kami siapa-siapa je lah, boleh tengok dalam website. Okay. Siapa yang bagi kat dia di Shah Alam nak jumpa saya, boleh call, kita sembang-sembang, minum-minum. Okay, dia Sembah Kelang, insyaAllah. Bagilah nombor telefon kau tu, mana satu orang minat dia. Saya dah minta dah admin untuk tulis dekat komen tu, tapi tak apa, saya sebutkan 013 6292 620 013 6292 620. Tapi jangan telefon, jangan telefon nak pinjam duit pula. Tak apa, bagi je. Bagi je. Musim-musim COVID ni. Bagi je. Bagi. Betul je. Bagi niat tak dapat balik je. Ya. Okey. Rasanya sekadar tu dulu je. Okay. Jadi terima kasihlah ya. Sebenarnya kita pun dah sampai bersiaran sehingga kan pukul 10.57 ni tadi. Bagi pihak saya selaku moderator pada malam ini, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada Tuan Haji Nur Muhammad, agensi director yang hebat ni tadi, yang telah panjang bercerita tentang kisahnya, yang menceritakan tentang macam mana kebaikan dekat ikhtisas, dan macam mana dia mengajak supaya rakan-rakan di luar sana supaya sama-samalah kita menjadi warga dekat ikhtisas tadi, kan? Dan insyaAllah kita seperti biasa akan bersiaran lagi setiap minggu dengan kita punya program BOS dan juga Sembang Santai. InsyaAllah Sembang Santai pun kita tunggu rakan-rakan kita yang masih baru lagi untuk kita sembang-sembang, untuk kita korek-korek rahsia dia. Kenapa dia orang berada dekat ikhtisas, kenapa dia memilih ikhtisas, kenapa dia jatuh cinta dengan ikhtisas. Ini kita akan pendengarkan. Dan mereka-mereka di luar sana yang mana jiwanya sedang merudum, sedang dah ditimpa kesusahan ataupun jiwanya gering, jiwanya ni sakit. Sakit ni kadang-kadang dia fikir itu dan fikir, ikut je lah program kita. Buka aja channel kita. Dan sering kali bila dalam perjalanan tadi, saya nasihatkan, buka dekat kita punya YouTube, dengar dekat kereta kita. Yang mereka-mereka yang ingin mengambil TBE, Takaful Basic Examination tadi, dekat kereta tadi keluar rumah, tunggu buka
kita punya channel dekat YouTube. Ada kita punya CEO ajar macam mana teknik-teknik untuk menjawab soalannya. Kerana penting untuk menjadi seorang rakan niaga, khususnya ejen dekat Takaful Ikhlas ni ataupun takaful, mesti memahami asas-asas takaful. Betul. Kerana takaful ni tadi beza. Dia ada roh dia. Di takaful ni ada roh dia sebenarnya. Relate ni tadi ada relate sampailah agama kita. Setuju. Agama Islam tadi tu. Yes. Sebab itu kita kena memahami dan kita sentiasa dengar dan dengar. Dan kerana kalau kita mendengar tadi, repeat kita is mother of learning. Repetition is mother of learning. Okay. Jadi setakat itu saja. Saya rasa tidak ada lagi soalan-soalan. Pun waktu pun dah malam. Jadi mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga program-program yang ini akan Allah redha dan kita mohon lagi supaya Allah akan terus shield kita ikhtisas dan yang paling penting sekali kita istiqamah untuk jihad untuk ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bawa rakan-rakan saudara mara kita di luar sana untuk kita takafulkan supaya meninggalkan perkara-perkara yang dilarang tadi dan kita mengambil apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi akhir kata daripada saya, terima kasih saya ucapkan kepada Edi Nur Muhammad Saad. Saya ucap terima kasih kepada seluruh rakan-rakan saya, BOD yang ada dekat dalam sini, rakan-rakan MD, rakan-rakan AD, rakan-rakan SCP dan juga rakan-rakan EP. InsyaAllah sama-samalah kita mujahadah untuk kepada ke jalan kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Satu suara kita bersama membangunkan Takaful Ikhlas dengan semangat yang sangat membara melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati membuka impian jadi menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih bererti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di Takaful Ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengurak langkah yang penuh bermakna dengan kesamaan membela impian nilai-nilai ikhlas amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Kami warga ikhlas bersatu hati menukar impian jadi menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Inilah suara ikhlas dari kami. Terima kasih Encik. Ya, sama-sama. Sama-sama. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih semua.